Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Apa khabar? Semoga semua dalam keadaan sihat walafiat dan baik hendaknya ya. Okay, untuk hari ini saya akan perkenalkan diri saya lah. Nama saya Mahani binti Ahmad, selaku Pegawai Pertanian di Pusat Transformasi Komuniti Universiti UCTC. Okay. Saya telah bekerja di UCTC lebih kurang 14 tahun. Saya juga merupakan alumni UPM, grad UPM Bachelor Science Bioindustry Major Horticulture pada tahun 2003. Dan baru habis pengajian master saya, okay, di UKM. Dan sekarang ni baru comeback baliklah ke UCTC. Okay. So untuk hari ini saya akan berkongsi dengan tuan-puan semua berkaitan dengan hidroponik. Tapi sebelum tu saya nak minta jugalah kalau tuan-puan dapat letak dekat ruangan chat sebab nak tahu juga adakah tuan-puan dah pernah buat atau tidak hidroponik ni. Okey. Jadi kalau dah pernah buat tu apa sistem yang digunakan, mungkin kita boleh tengok, boleh share ke apa kan dekat dalam chat tu lah. So saya boleh baca kat situ. Okay. Alright. Kalau misalnya ada apa-apa pertanyaan, saya minta tuan-puan dapat menulis dahulu dekat mana-mana kertas, kemudian kita akan buat sesi soal jawab sama ada selepas bahagian-bahagian saya ataupun di hujung. Sebab nanti kan kalau macam takut soalan-soalan tu mungkin akan banyak, jadi akan drag masa kita pula nanti. Okay. Jadi sebab slide saya ni saya nak kongsi ni banyak juga berkaitan hidroponik ni saya nak kongsi kan. Sebab saya rasa macam bersalah pula kalau misalnya saya tak kongsi dengan anda semua. Okay. Saya nampak ada yang dah pernah cuba, ada yang belum. Jadi kat sini saya akan ambil secara asas dengan memandangkan kepada kita bermula pada zero. Okay. Sebab di musim pandemik ni kita kebanyakannya menghabiskan masa banyak kat rumah kan. Jadi bila menghabiskan masa banyak kat rumah ni saya rasa lebih baik kita buat sesuatu yang lebih berfaedah lah. Okay. Kalau misalnya nak tanya pun mungkin boleh letak juga di ruangan chat sebab saya boleh baca juga di ruangan chat ni. Okay. Apa ni Cik Muhammad Razali pernah buat dalam pejabat pokok meninggi tapi kurus guna teknik pecahan kala ungu. Okey, nanti kita jawab kemudian semua. Okey. So untuk hari ini saya nak ucapkan terima kasih dulu kepada penganjur Senet dan juga yang kerana menjemput saya untuk sesi perkongsian pada hari ini. Okey. Jadi untuk hari ini sebenarnya objektif kita punya program ni adalah untuk membantu komuniti memulakan langkah meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Okay? Sebab dengan harapan kita buat hidroponik ni sekurang-kurangnya dapat membantu dengan keadaan pandemik ni, membantu anda meningkatkan ekonomi ataupun mengurangkan kata orang perbelanjaan kita harian. Okay? Sebab kita tahu musim sekarang ni ada yang kena berhenti kerja, ada yang kata orang tak dapat kerja lagi, lepas tu ada yang OT tapi OT pun kena potong, tak boleh OT kan. Jadi kita ambil peluang ni. Jadi kat sini saya juga ingin berkongsi ilmu ni dengan anda bagi untuk meningkatkan ilmu pengetahuan asas tani berkaitan hidroponik. Saya bukan tujuan untuk mengajar tetapi saya nak berkongsi dengan pengalaman yang telah saya buat. Mungkin kat sini yang lain-lain dah pernah buat, boleh juga bersama-sama berkongsi dengan saya. Okay? Kemudian kita nak menggalakkan lebih ramai lagi dapat bercucuk tanam dan juga lebih ramai menjadikan salah satu sebagai hobi dan kata orang meningkatkan pendapatan kita secara tak langsung. Okay, itu sebagai objektif kita. Saya punya share screen dah dah terus keluar pula sekejap Okay.
So untuk hari ni saya akan share kepada anda beberapa bahagian, ada 7 bahagian. Okay, ada 7 bahagian yang akan saya share. Pertama saya berkaitan dengan asas hidroponik, kedua sistem dan idea hidroponik, yang ketiga jenis sayuran dan kaedah semayam biji benih, keempat kaedah penyediaan sistem takung, kelima larutan nutrien, kawalan penjagaan dan juga tip untuk newbie. Kita panggil newbie lah, kebanyakannya baru nak buat ataupun dah buat tapi okay, ada sikit benda-benda yang kata orang tergelincir ke apa kan. Okay, dan ada sekali bahagian penuaian lah dan idea niaga yang saya nak kongsikan kepada anda semua. Okay, so untuk bahagian pertama asas hidroponik. Okay, untuk bahagian pertama asas hidroponik ni, okay, kenapa sebelum kita pergi secara mendalam berkaitan dengan hidroponik ni, saya nak menyeru tuan-puan agar kalau kata sebelum ni belum bercucuk tanam, lepas ni cucuklah tanam. Walaupun kita kata orang tak ada tanah ke, saya rasa sistem hidroponik sangat sesuai. Okay? Sebabnya dia tidak memerlukan ruang yang besar, hanya memerlukan ruang yang kecil sahaja dan menggunakan barang-barang yang di rumah pun boleh kita buat. Jadi bila kita bercocok tanam ni, sekurang-kurangnya kita dapat berbudi kepada hasil tanaman kita dan dia akan memberikan manfaat kepada kita. Okay, apa manfaat yang kita perolehi adalah pertama, dia akan memberi sumber makanan sendiri. Okay, jimat dan dapat mengurangkan kos perbelanjaan kita. Okay, untuk makluman tuan-puan, saya sendiri ni kat rumah saya, gambar-gambar ni gambar saya. Saya tanam sejak bulan 7 hari tu lah. Okay, masa kita lepas PKP 1 tu. Okay, alhamdulillah daripada bulan 7 sampai sekarang ni saya kurang membeli sayur. Bukanlah kata tak langsung kan, kurang sebab contoh macam carrot tu saya kenalah beli. Kan carrot ni macam susah sikit bila nak tanam tak menjadi kadang kan. Jadi sayur-sayur yang saya rasa nak makan yang saya tak tanam saya belilah. Tapi yang lain-lain tu kebanyakannya saya tak payah nak membeli. Jadi jimatkan. Jadi kiraan saya punya perbelanjaan sebulan kata orang boleh dalam 150 hingga 200 ringgit kos sayur tu dapat dikurangkan. Katalah satu hari RM5 kita beli sayur kan. Kalau kita kalikan dengan 30 hari. So di situ kita dah jimat dari kos 150 hingga 200 ringgit. So banyak tu. Okay? Selain daripada tu, dia boleh jadi sebagai riadah, pendidikan dan juga keceriaan di halaman rumah kita. Dan secara tak langsung seronokkan kepada anak-anak kita juga. Jadi anak-anak kita pun gembira. Dan dia pun boleh belajar juga. Macam saya minta anak saya pergi ambil kucai, dia pergi ambil pokok bunga saya sebab daun dia serupa macam daun kucai. So dia boleh kenal secara tak langsung untuk ni. Okay, kemudian bila kita tanam sendiri, kita lebih yakin dengan hasil tanaman kita ni sebabnya bebas racun. Sebab kita, yelah nak untuk makan sendiri, takkan kita letak racun kan? Okay, jadi kita bebas racun. Dan di samping itu bila kita dapat kata orang sumber hasil yang banyak, selain daripada kita dapat jual kepada jiran kita sebagai pendapatan sampingan, dia juga boleh jadi sebagai saham akhirat kita. Kita sedekahkan kepada jiran-jiran kita. So siapa jadi jiran-jiran saya untung. Akan ada dapat hasil-hasil sayur untuk mereka untuk ni. Okay. Dan selain daripada tu, salah satu aktiviti sihat sebagai satu senaman, hilangkan stres kita. Kita dah menghadap laptop kan, kerja depan komputer daripada pukul 8 sampai pukul 5. Jadi bila kita tanam pokok supaya mata kita dapat rehat dengan melihat warna-warna hijau ni. Okay. Jadi hidroponik ni saya rasa merupakan salah satu alternatif kaedah penanaman yang sangat sesuai. Okay, kalau kita tak ada tanah. Okay, kenapa? Okay, kita mulakan dulu apa tu hidroponik. Okay, hidroponik, hydro tu air. Okay, bahasa Latinnya, dan ponik tu adalah yang bekerja. Okay, yang bekerja bermaksud. Itu bermaksud hidroponik, maksudnya air tu yang bekerja. Ataupun dengan kata lain, dia adalah satu kaedah penanaman yang tidak menggunakan tanah, tetapi hanya menggunakan air dan juga baja larutan. Okay? Jadi setiap teknik yang kita gunakan, sama ada kita tanam di atas tanah ataupun kita tanam secara hidroponik, ada kebaikan dan keburukan dia. Okay? Jadi kita pandai-pandailah kita nak balancekan macam mana. Okay, tapi kalau untuk hidroponik ni kebaikannya of course
dah guna air memanglah tak ada tanah kan. So tanpa tanah, okey, tanpa tanah di sini, tetapi tanpa tanah dia ada media lain yang kita gunakan untuk nak memegang akar tanaman berkenaan. Okey, kalau kata tanpa tanah terus tak apa benda, tak kata awang-awang pula kan. Tak, okey. Jadi dia tak perlu disiram, okey, dan menjimatkan masa kita, tak perlu siram dan tak perlu baja setiap hari sebabnya dalam hidroponik tu telah dimasukkan sekali air dah baja dekat dalam larutan tu. Jadi tiada pembaziran baja di situ. Dan juga satu hidroponik ni kita tidak perlu buat sistem giliran tanaman. Okey, bermaksud sistem giliran tanaman di sini adalah kalau kita tanam pokok di atas tanah, katalah musim tu kita tanam sayur sawi, okey, jenis yang berdaun, okey. Musim akan datang, kalau kita tanam sawi juga akan mudah dapat penyakit. Okay? Sebabnya dah ada kata perumah-perumah serangga di situ. Jadi untuk musim akan datang, kita tanam pula dengan tanaman yang jenis buah-buah. Contoh kuku bit ni atau timun, petola, macam itulah. So dia ada penggiliran-penggiliran, itu dinamakan sistem giliran. Tetapi sistem giliran tanaman ni biasanya diguna pakai untuk petani-petani yang berskala secara komersial. Okey, untuk kita tak ada masalah lah kalau kita nak tanam campur. So, tapi kalau di rumah, kalau saya tanam, semua pokok saya tanam bercampur, tetapi kita akan selang-seli juga dengan pokok-pokok yang mengeluarkan bau-bau. Okey. Kemudian hidroponik ni kebaikannya dia tidak memerlukan tenaga pekerja yang ramai lah. Ini kalau skala komersial sebab semuanya dia menggunakan sistem. Okey. Dan lagi kebaikan hidroponik adalah dia dapat mengurangkan risiko penyakit akar yang berpunca daripada tanah. Sebab bila tanah ni dia banyak mengandungi mikrob dan macam-macam kata orang sumber penyakit lah. Kalau kata tanah kita tak subur, lagi mudah lah pokok kita kena penyakit. Contoh kita tanam pagi, tengok petang dah layu sebab sumber kesuburan tanah kita tu kurang baik. Okay? Jadi bila guna hidroponik kita dapat mengatasi masalah penyakit akar tu daripada punca bawaan tanah ni lah. Dan juga kita boleh pantau akar pokok tu sihat tak sihat. Nanti saya akan tunjukkan macam mana kita nak tahu akar pokok tu sihat, macam mana akar pokok tak sihat tu macam mana. Okay? Kemudian bila kita buat hidroponik ni kita dapat kawal lah baja dengan lebih efisien. Lepas tu buah yang hasil pun lebih berkualiti, lebih bersih, lebih mesra, alam kan. Sebabnya kita bebas racun, sebab kita buat untuk penggunaan kita sendiri. Dan juga dapat kos operasi tu juga dapat diminimalkan lah. Okay. So apa juga sistem yang macam saya cakap tadi, setiap sistem tu ada kebaikan dan keburukan juga ataupun kelemahan dia. Hidroponik juga tidak tertinggal. Dia ada juga kelemahan. Kalau kita tak jaga larutan air dan nutrien ni, okay, katalah mungkin pH dia tinggi ataupun rendah, menyebabkan tanaman kita boleh mati dan ataupun itu akan menyebabkan penyakit bawaan air kalau air tercemar. Itu adalah punca-punca dia. Okay, menyebabkan kelemahan hidroponik pula. Okay, dia ni lebih rumit sikit sebab kita nak kena menggunakan kita punya mata. Lepas tu kita kena lihat pada tanaman kita, lepas tu kita kena guna deria-deria. Bau, nak tengok bau tu ada pencemaran ke tidak. So di situ yang memerlukan kata orang deria kita dan nak tengok sendiri pokok kita tu sihat atau tidak. Okay? Tetapi dan yang lainnya sistem hidroponik ni dia tak semua pokok sesuai untuk tanaman hidroponik ni. Okay, kena ingat tu. Kita tengok, kena tengok secara logik lah. Kebanyakannya orang tanam hidroponik ni, okay, jenis-jenis sayuran berdaun sesuai. Untuk yang jenis buah berbuah macam tomato, timun, boleh untuk ni. Tetapi kalau jenis yang ubi-ubi tu tak sesuai lah. Okay, sebab tu saya kata kita kena buat hidroponik secara logik lah. Tak semua tanaman tu boleh menggunakan sistem hidroponik. So ada tanaman-tanaman tertentu. Okay. Kemudian of course untuk tanaman hidroponik kita memerlukan kos awal sedikit tinggi lah. Ini kalau kata kita menggunakan sistem yang ada teknologi automatik seperti NFT, DFT, sistem pasang surut, fertigasi dan lain-lain sebab kita memerlukan peralatan-peralatan dia. Tetapi anda sebenarnya boleh membuat hidroponik ni hanya menggunakan kos yang kata orang paling minimum saja.
Okey, saya tak pasti siapa ni ada terconteng slide saya ada nampak ada line pula di sini. Okey. Kemudian kita tapi dan satu lagi kelemahan hidroponik ni kita memerlukan kemahiran teknikal sikit lah. Nak tengok dari segi nak uji pH dia, nak isi dia kan. So dia memerlukan kata orang lebih sikit maklumat lah. Okey, kalau tengok di sini gambar sini. Okey, daun pudina nampak ada kesan terbakar kat sini. Sebab apa bila kesan terbakar ni? Sebabnya adalah larutan nutrien ni terlebih. Okay, bila terlebih dia akan terbakar. Nampak terbakar, dia kering dan dia gugur. Kalau kita tak betulkan balik bacaan isi ni, lama-lama dia akan matilah. Okay, so kita kena betulkan isi dia ni. Okay, yang di sini pula pokok sayur ni dia kurang baja, nampak dia sedikit kuning kalau berbanding yang di sebelah sini. Okay, nampak dia ada perbezaan di situ. Jadi sebab tu saya kata dia kena gunakan panca indera kita lah untuk ni. Okay. Ini keperluan asas tumbuhan Mana-mana tumbuhan, tak kira lah anda menggunakan sistem hidroponik ataupun menggunakan menanam di atas tanah. 3 perkara ni penting. Okay. Semua tanaman memerlukan cahaya, air dan juga karbon dioksida. Okay. Nutrien ni adalah tambahan sekiranya tanah kita tak subur ataupun larutan air kita kosong, kita perlu tambahkan nutrien baja supaya pokok kita lebih subur. Okay, ini adalah penting. 3 perkara ni penting. Okay, so di Malaysia kita mempunyai cahaya cukup. Okay, lebih daripada 8 jam sehari. Sangat sesuai kita tanam apa jua jenis pokok di kawasan rumah kita. Jadi kenapa kita tidak menggunakan sebaiknya? Okay, Tuhan dah bagi cahaya dengan free je. Karbon dioksida, yes. Kita ada sumber-sumber tu. Air. Okay, air hujan kita boleh tadam, kita boleh gunakan. Okay, kita ada dah sumber-sumber yang asas ni. Okay, kita cuma tambah dengan nutrien saja, iaitu baja. Jadi ketika 3 perkara ni, cahaya, karbon dioksida, air ni diperlukan dalam proses fotosintesis. Iaitu fotosintesis proses pembuatan makanan. Ini kita dah belajar lama dulu daripada zaman kita sekolah rendah, sekolah menengah. Okay, proses fotosintesis. So ni kira macam recap balik lah. Okay, recap balik apa tu proses fotosintesis di mana akar menyerap air yang dibawa kepada batang daun untuk menjalankan proses-proses fotosintesis. Okay, di daun tu warna hijau dia ada klorofil tu yang akan menyerap tenaga dari cahaya matahari untuk membentuk makanan. Okay, itu yang jadi buah, jadi bunga dan sebagainya. Dan pokok ni juga menghasilkan oksigen untuk kita. Kan satu kitaran ekosistem yang sangat baik. Okay, jadi konsep hidroponik ni sebenarnya konsep awal dia ada dipanggilkan konsep Kratky method sebab ditemukan oleh Sir Kratky, dia yang menjumpai untuk melaksanakan idea pertumbuhan ni secara pasif. Maksudnya secara pasif tanpa menggunakan tanah, okey? Tanpa menggunakan tanah, tanpa menggunakan pump dan juga tanpa menggunakan elektrik semasa proses pembesaran. Okey, kalau kita lihat di sini, okey, dia memerlukan air, larutan nutrien, kemudian ada aras dia, oksigen, lapisan oksigen. Kemudian dibiarkan selama tempoh lebih kurang 30 hari. Biasanya sayur-sayur berdaun ni, kangkung, sawi, kailan lebih kurang 30 hari je. Okey, dia punya tempoh 4 minggu lebih kurang. Kemudian lepas 30 hari dia akan nampak air tu akan menyusut dan akar tu akan panjang. So ni dinamakan sistem konsep Kratky method lah. Okay, kalau kita nampak bila kita angkat bekas tu, dia akan ada akar dia berwarna putih. Okay, akar putih ni bermaksud pokok ni sihat. Okay, akar dia putih. Kalau akar tu warna coklat ataupun hitam, bermaksud pokok kita tu bermasalah. Dia dah kata orang nak matilah tu. Okay, tu yang kita kena cepat-cepatlah betulkan balik. So udara adalah perlu. Okay, keperluan asas bagi tanaman, akar dan bagi tanaman dan akar tanaman juga memerlukan udara. Walaupun dia dalam hidroponik dalam bekas takung, dia masih memerlukan udara di situ. Jadi akar tanaman ni dia akan bertambah panjang lah dari semasa ke masa untuk ni. Okay. So saya boleh asas hidroponik. Okay, asas hidroponik saya dah settle untuk ni. Yang kedua ni saya nak tunjukkan bahagian sistem dan idea hidroponik. Okay.
Okey, ni ada pertanyaan ni. Apa jadi kalau tak sampai 30 hari kita top up kita top up lagi nutrient solution. Okey. Sebenarnya bila tak sampai 30 hari kita top up, kita kena check dulu sebenarnya larutan nutrient kita. Sebab tu kena pakai isi meter. Kalau kata isi meter tengok nutrient tu dah kurang kan, baru kita top up. Kalau misalnya masih cukup pada isi yang sepatutnya, tak perlu top up pun. Biarkan asalkan air tu ada untuk ni. Okey. So okay, itu bahagian satu. Okey, bahagian kedua saya akan tunjukkan dengan anda berkaitan dengan sistem dan idea hidroponik. Untuk sistem dan idea hidroponik ini, sistem ni dia ada banyak sistem, ada lebih kurang 8 jenis sistem. Okay, saya tak akan pergi cerita dengan lebih detail berkaitan dengan sistem ni sebab kalau saya cerita detail ni akan mengambil masa yang agak lama. Okay, saya akan cerita jenis-jenis je sistem apa dia, dan kalau tuan-tuan berminat, tuan-tuan boleh Google saja. Okay, jenis sistem tu apa untuk bacaan yang lebih lanjut lah di sini. Okay. Okey, yang pertama saya nak tunjukkan sistem takum. Okey, ataupun dipanggil takum statistik. Sistem ni ada paling mudah dan senang untuk dibuat. Okey, ini yang nanti saya akan ajar secara detail macam mana nak buat. Saya akan beritahu nanti step-step dia semua. Okey, kita boleh guna juga barang-barang kita semula. Okey, saya pernah buat kos dia tidak lebih daripada RM20. Okey, untuk buat benda ni. Kita buat sendiri, kita pakai apa yang ada untuk ni. Dan ada seorang staff UPM juga, kawan saya, dia buat lebih kurang kos dia RM15 saja. Okay, so selagi kita boleh jimat, kita jimat lah. Okay, zaman sekarang ni kan, kita kena berjimat-jimat untuk ni. Okay, tu sistem yang pertama. Okay, ni sistem kedua ni kita panggil sistem water culture ataupun rakit apung. Okay, di mana sistem ni, kalau kita tengok gambarnya, dia punya styrofoam tu dia satu aras dengan air, lautan nutrien. Jadi dia tiada kawasan oksigen di situ lah. Okay? Dia tak ada kawasan oksigen. Jadinya dia menggunakan pump. Okay? Pump ikan tu digunakan sebagai sumber oksigen untuk peredaran di sini. Sebabnya sistem ni kalau kita tak dia tak ada oksigen, nanti takut akar dia kurang oksigen akan menyebabkan pertumbuhan rencat lah. Okay? Ni sistem rakit apung, salah satu sistem boleh juga sesuai diguna pakai. Okay, satu lagi sistem sumbu yang ini wick. Okay, sistem sumbu. Okay, sistem sumbu ni kita kadang kita guna bekas ataupun kita guna botol kan, kita letakkan sumbu. Sumbu ni kita boleh guna tali mop yang bersih, bukan tali mop yang kita dah pakai tu. Tu dah banyak macam-macam bakteria, virus kat situ sebenarnya. Guna tali mop yang bersih. Kemudian kita boleh guna benang juga, guna kain-kain perca yang serap air. Okey, bukan kain perca yang tak boleh serap, kain perca kain-kain yang boleh serap ataupun baju-baju kita yang tak pakai tu yang boleh serap air tu, kan. Kemudian kain flannel kain flannel ni dia biasa kalau anak-anak kita buat kerja-kerja PSB, pendidikan sedini, adalah kita boleh dapatkan kedai-kedai alat tulis. Okey. Okey. Kalau kat sini sistem sumbu ni saya bagi contoh di mana guna botol mineral pun boleh. Tetapi untuk botol mineral ni, kalau anda menggunakan botol mineral putih, kemudian bawah ni kan kita letak yang hitam ni, kita letakkan air, lautan nutrien. Bila cahaya masuk, dia akan berlumut tau. Okay, sebab lumut ni pun satu jenis tumbuhan dan dia boleh hidup dalam air sebab dia ada nutrien makanan di situ. Dia cukup. Cukup air, cahaya kan, makanan, dia boleh hidup. Jadi botol kita akan jadi berlumut berwarna hijau lah. Jadi seeloknya kalau kita gunakan bekas mineral ni, kita catkan dia dengan warna gelap. Okey, kita cat lah sebaiknya, cat luar dia. Ataupun ada satu cara lain, nanti saya tunjukkan juga macam mana dia buat. Kalau dia tak nak cat, dia guna macam poket. Okey, dia guna poket di situ. Okey, ni dia ada kain lah nampak ni, dia guna kain di sini. Dan ataupun kita ada botol-botol pencuci baju kan, pewangi baju pun boleh pakai. Kita tebuk, nampak kreatifnya orang ni. Okey, sangat kreatif. So dia letak tepi ni, dia boleh letak dia susun kat tepi-tepi rumah kita. Okey, yang pentingnya kita letak di tempat yang tak kena direct air hujan, masih lagi terlindung dan juga ada boleh dapat cahaya. Okey. Ni keempat, sistem pasang surut. Okey, sistem pasang surut di mana dia ada timer, dia berikan timer
dia macam pantai lah, dia ada satu masa dia nak pasangkan air kemudian disurut. Okey, macam itulah sistem ni. Okey, tapi dia berulang-ulang kali lah, timer tu akan berulang-ulang kali. Betul. Cuma sistem ni kalau kata petani kita ni dia jarang menggunakan sistem ni. Dia tidak berapa popular di kalangan petani kita. Okey, kemudian sistem NFT. Okey, sistem NFT ni neutral film technique. Okey. Ni mungkin kita pernah biasa tengok di mana sistem ni biasanya dia pakai PVC ni lah kan, dan dia kita letakkan condong sedikit. Okey, dia condong sedikit dan dia memerlukan pump. Sistem ni memerlukan elektrik, okey, supaya air itu boleh mengalir. Jadi dia akan mengalir dengan lapisan yang nipis saja. Kemudian masih ada oksigen dan sebagainya lah. Okey, ni sistem NFT. Ni DFT. Okey, tadi NFT. Ni DFT. DFT ni deep flow technique. Okey, untuk deep flow technique, kalau kita buat guna yang piping macam ni, dia akan ada satu lapisan air yang bergenangan. Okey, dia akan bertakung. Okey, kalau tengok kat sini yang gambar saya bulat. Nampak tak dia punya ni? Height dia, height air. Okey. Ini bila air tu akan mengalir turun tetapi masih ada lagi baki air di bawah dia. Okey. Dia masih akan bertakung di sini. Ni tapi dah ada potensi lah untuk pembiakan nyamuk juga yang ni ni sistem DFT kita panggil untuk ni. Okey, yang ni sistem aeroponik. Okey, sistem aeroponik ni dia ada orang buat dalam bentuk horizontal, ada juga bentuk vertikal. Okey, di sini aeroponik ni dia menggunakan nozzle mist ataupun nozzle semburan. Okey, semburan tu dia sembur pada hujung akar. Okey, pada hujung akar. Untuk sistem ni memerlukan kos yang sangat tinggi lah, tetapi dia menjimatkan dari segi penggunaan air. Dia memang perlukan air dan juga bekalan elektrik. Kalau kata rumah kita tak ada bekalan elektrik, kita balik kampung, rumah kita tak ada bekalan elektrik, habislah. Dengan pokok-pokok kita layu lah semua, mana-mana sistem menggunakan elektrik ni. Jadi kalau kata kita nak tinggal balik kampung apa semua, sistem yang pertama sekali, sistem takut tu saya rasa lebih sesuai. Okay, lebih sesuai untuk dilakukan. Okay. Yang ke-8 adalah sistem drip, iaitu pengairan titis. Okey, sistem drip ni dia juga merupakan sistem hidroponik dan lebih banyak sekali dikenali sebagai sistem fertigasi. Okey, untuk sistem fertigasi ni dia sesuai untuk pokok-pokok yang berbuah, yang pokok besar-besar, pokok sayur berbuah kan. Contoh rock melon, cili, apa lagi? Tomato, timun, macam itulah. Okey, pokok yang besar. Yang ni sesuai. Okey. Dia menggunakan kokopit. Okey, kokopit tu dia bukan tanah dia adalah sabut kelapa untuk ni. Jadi sistem fertigasi ni dia sesuai untuk tanam-tanam besar ni. Okey. Ni saya tunjukkan contoh kalau kata ni secara komersial. Okey, secara komersial ni kalau kita tengok Google dan Financial Times, klik je vertical farming akan nampaklah macam-macam. Contoh secara komersial di dalam bangunan atau gudang yang besar. Okey. Okey, yang di sini adalah di Jepun. Di Jepun ditanam salad di mana satu hari dia boleh hasilkan 30,000 salad satu hari. Boleh keluar produce untuk ni untuk dipasarkan sebanyak. Okey, sebab tu kalau kita tengok salad ni ada sayur-sayur yang kata mahal kan, berkualiti tinggi. Okey. Okey, tu dekat overseas. Yang ni Malaysia pun tak kurang hebat juga. Okey, di Malaysia ni dua orang anak muda di mana mereka menggunakan kontainer. Okey, kontainer bersaiz ni lebih kurang dalam 320 kaki persegi. Dia di kawasan KL di bawah company Fuchsia Farms. Dia letak di kawasan parking dan di dalam dia upgrade seperti ini. Nampak? Okey, ini memang memerlukan kos yang tinggi. Okey, memerlukan kos yang tinggi sebab dia kena masukkan udara, oksigen di dalam tu. Kemudian dia perlu masukkan pencahayaan, suhu ambient dia apa semua supaya pokok tu boleh sesuai hidup. Tapi harganya kalau dia jual mahal lah. Sebab dia gunakan sistem yang tinggi, so dia kenalah yang mahal sikit. Okey. Jadi tu tadi saya tunjuk yang mahal kan. Nanti kata susahnya kau ni semua tunjuk yang mahal, tak mampu nak buat kan. Sebab tu lah musim pandemik ni dengan keadaan ekonomi kita tak tentu ni, kita tak boleh lah buat sistem mahal kan. Jadi
saya nak buka Tuan Puan punya kata orang mindset Tuan Puan nak buka minda supaya tak perlu menggunakan kata orang kos yang tinggi. Menggunakan barang-barang kita semula yang ada di rumah pun boleh. Okey. Okey, ini sumber daripada Cik Adib. Okey. Menggunakan bahan bekas pakai. Okey. Ni. Tong-tong penici baju ke dan sebagainya kan. Kita buat sendiri. Tak payah kalau kata pot, melting pot tu tak ada. Pakai je botol plastik, botol cawan plastik tu. Lubangkan bawah dia. Okey. Yang tu. Ataupun guna besen. Besen pun boleh. Takkan kreatif di rumah yang ni. Okay, kangkung. Ni saya ada guna apa yang ada je. Saya ada polisi besar ni. Saya tabuk lubang bulat-bulat. Saya letak besen je. Okay. Ni saya tanam kangkung. Okay, nampak akar dia. Kalau tak ada saudara, kita beli mungkin sekarang ni kadang malas nak masak kan. Kita belilah pack-pack yang dah siap. Kan ada pack bekas masakan tu kan, kita tabuk buat lubang, letak kan, sebab satu bekas tu boleh letak 2 je lah, lebih kurang 1 atau 2 je sebab kecil kan. Okey. Ataupun kita buat DIY, gunakan bekas ni. Ni saya buat sendiri, nanti saya akan tunjuk ajar macam mana kita nak buat ni. Kos dia tak sampai RM20 untuk buat ni. Okey. Okey. Okey, yang ni ni sawi pak coy saya tanam. Ni saya buat bulan November itu, dah harvest pun dah. Okey, usia dia 3 hari pindah, kemudian pada lebih kurang seminggu ni besar dia macam ni kan. Okey, dah harvest lah yang ni. Okey, satu lagi kesum selalu kita orang perempuan ni nak masak asam pedas, time tu lah tak ada kesum. Nak beli kesum kat kedai kan, mahal juga sekarang ni kesum kan. Kadang-kadang dapat yang dah kata orang lunyai-lunyai, dah kuning-kuning untuk ni. Okay, kita nak pakai sikit je, tapi terpaksa beli banyak. Lepas tu yang lebih baki ni simpan dalam peti ais, lepas tu tak pakai-pakai. Last masuk tong sampah sebab dia pakai sikit kan. Okay, jadi kesum ni pun boleh buat guna secara hidroponik. Sebenarnya lagi-lagi mudah. Okay, guna secara hidroponik untuk kesum ni. Dia memang suka, memang cantik untuk ni. Saya pun kadang-kadang tanam kesum, tanah dia mati, saya geram, saya pakai hidroponik sekarang untuk ni. Okay. Ni yang saya katakan tadi, kalau kita kata guna botol mineral ataupun botol, kita malas nak cat kan, kita guna poket macam ni. Kita guna poket, kita masukkan. Jadi cahaya tu tak masuk. Jadi bila cahaya tak terkena pada botol, dia tak ada dalam lumut. Okey, ni yang jenis poket macam ni. Okey. Selain daripada tu, ni sistem, ni buat sendiri juga ni. Boleh tengok ni, saya dah letak sumber di mana saya ambil. Boleh tengok contoh-contoh, ada banyak contoh Okey, yang ni yang saya kata kap-kap cawan plastik. Okey, bulatkan ataupun tebukkan bawah dia supaya akar boleh keluar, letakkan sedikit span, kemudian masukkan di dalam bekas. Untuk ni. Okey. Lepas tu yang ni botol tadi kena ni lah, kalau kita nak tanam kat luar macam ni kena gelapkan dia lah untuk ni. Okey, kalau kata dah tak ada lah, tak ada botol, tak ada, kita ada tapis kan kat rumah pun boleh. Ni tanam kangkung, senang. Letak tapis bawah tu, letakkan baldi. Okey. Jadi nanti kangkung ni senang membiak, senang tumbuh. Cepat dia naik untuk ni. Okey. So ni cara yang lain. Okey, boleh boleh dapat idea-idea daripada gambar-gambar saya tunjukkan ni. Okey, idea-idea macam mana kita nak tanam, nak buat hidroponik ni lah. Okey. Okey, saya masukkan kepada bahagian ketiga. Okey, tadi dah tahu sistem hidroponik yang kita gunakan. Okay. Sebab bila anda nak mulakan sistem hidroponik ni kan, anda kena rancang dulu apa sistem yang nak digunakan. Okey, apa sistem nak digunakan? Okey, daripada guna sistem tu baru kita fikirkan, okey, apa sayur yang sesuai untuk sistem yang kita pakai. Okey, kalau kita nak tanam sayur, katalah macam pokok besar macam timun ke tomato, cili, tak sesuai lah nak guna takung kecil kan. Kenalah guna teknik yang fertigasi tadi. Kalau kita nak guna sayur-sayur daun tu, okey, sesuai lah nak guna botol mineral ataupun bekas takung yang kecil tu. Okey. Sekejap, saya nak tengok kat chat lah. Tengok chat ada soalan ke.
Boleh share slide. Okey, insyaAllah. InsyaAllah kita boleh share slide ni. Nanti saya akan minta kepada organizer untuk masukkan di laman web UCTC ataupun laman web Senet kot. Okey, kat situ nanti boleh download kat situ. Okey, ada soalan-soalan lain apa ni? Di mana Malinda di mana dapatkan medium dia? Di mana mendapatkan medium? Nanti saya akan beritahu nanti belum sampai masanya. Air baja masih diperlukan ke? Of course kena air baja. Kalau tak letak air baja dah hanya saja pokok tu, kata orang kuruslah dia. Okey? Nanti kita akan ni, okey? Di mana boleh dapatkan bahan nutrien untuk buat hidroponik? Wah, ni dah tak sabar ni nak buat Malinda ni. Okey, nanti di belakang sekali nanti, okey? Alright, so kita akan pergi ke bahagian ketiga, jenis sayuran saya lagi ada setengah jam lagi. Saya baru separuh je, baru bahagian nak bawa anda tengok dulu pada data Jabatan Perangkat Malaysia bagi tahun 2019 di mana dari segi kadar kebergantungan import kita terhadap sayur-sayuran. Jadi, kalau anda tengok cartan ni, kita masih mengimport bila sayur-sayuran, buah-buahan dan lain-lain sangat tinggi. Okey. Cili paling banyak kita import, 73.6% lagi. Kobes masih kita import lagi. Salad, timun, terung, sawi. Sawi yang paling mudah 4 minggu tu pun masih kita import. Kenapa kita tak nak tanam? Okay? Kalau kita tanam, sekurang-kurangnya kita boleh mengurangkan kadar kebergantungan import kita ni. Okay? So saya harap mulai hari ni kita masing-masing ada sekurang-kurangnya satu takung hidroponik di halaman rumah kita, supaya kita dapat membantu negara mengurangkan kadar kebergantungan import ni. Jadi bila kita import ni, duit kita mengalir keluar tau. Jadi dah keadaan ekonomi kita sekarang macam ni kan. Jadi kita kena bantulah. Bayam pun kita sampai kena import. Sedangkan bayam tu senang je. Kadang-kadang campak pun dia boleh hidup. Okey? Jadi kita boleh mengurangkan. Okey, dengan teknik ni kita insya-Allah boleh membantu. Okey. Kalau kita tengok sini penggunaan per kapita kita dalam tanaman kita setahun, kalau saya tengok sayur-sayuran, kobes bulat pun kita pakai banyak setahun, 5.3. Sawi kita banyak. Yalah, nak goreng sawi, nak masak sayur goreng, macam-macam lah kan. Masih menggunakan, banyak menggunakan seharian. Jadi masih tak cukup lagi. Lagilah sekarang ni, baru ni saya ada pergi satu pasar raya, saya tengok harga sayur-sayur semua meningkat naik. Kenapa? Saya tanya pekerja di situ, dia kata naik sebabnya banjir. Okay, nampak tak? Disebabkan kesan-kesan banjir kan, harga sayur kita naik. Dari sebab alam sekitar kita kan ada masalah situ, sayur kita naik. Okey. Jadi saya rasa sudah sampai masanya saya harap tuan-puan dapat menanam sayur-sayur ni sendiri. Tak perlu tanam dulu yang kata susah-susah dulu. Tanam yang mudah-mudah dulu. Nanti saya akan beritahu mana satu yang paling mudah. Okey. Jadi cuba fikirkan dulu. Adakah anda bersedia kalau tiba-tiba negara import yang tadi tu, dia stop bekalan makanan kepada kita? Bersedia tak? Masuk kat ruangan chat. Saya nak tanya, apakah persediaan kita jika kita berhadapan dengan krisis makanan? Tiba-tiba negara import tu tak nak bekalkan, lepas tu keadaan kata orang ekosistem kita tak sesuai ataupun disebabkan kata kos ekonomi kita, keadaan kita dah tak ada pendapatan, tak cukup duit, kita nak makan sayur pun tak ada. Adakah kita bersedia? Apakah persediaan anda untuk hadapi? Sedia tak? Ready tak? Rasa-rasanya keluar depan rumah, boleh tak petik sayur terus untuk nak masak hari tu? Ni tak ada duit ni. Keluar, ambil apa yang ada. Okay? Jadi saya nak lepas ni harap-harap tuan-puan dapat fikir dan dapat fikir supaya kita boleh tanam sendiri, sebab kita mempunyai cuaca cahaya yang cukup sesuai dan cukup lebih 8 jam dan pokok-pokok kita sangat sesuai di sini. Kalau dekat Singapura ataupun negara-negara lain, kalau Singapura kalau kita tengok dia tak ada rumah-rumah teres atau kurang rumah-rumah teres yang kebanyakan jenis semua apartmen kan, kondo. Jadi nak cukupkan bekalan makanan mereka, kerajaan mereka menggunakan bumbung untuk tanam sayur menggunakan sistem hidroponik ini. Jadi mengapa kita sendiri yang kata ada kawasan
kata orang ada keupayaan, kenapa kita tak tanam sayur kita sendiri. Okay. So, fikir-fikirkanlah, tanya diri anda sendiri untuk ni. Okay, ni jenis tanaman sayur yang sesuai digunakan tadi, dah tahu sistem apa nak pakai. Okay, yang ni saya nak beritahu, okay, tanaman apa yang sesuai untuk ditanam dan sesuai dalam tempoh jangka masa. Okay. Saya lebih syorkan kalau kata anda yang baru nak bercucuk tanam ni, okay, tanam sayur-sayur yang cepat dituai. Contoh kangkung, okay, bayam, sawi, kailan. Ni lebih kurang 4 minggu je, 4 hingga 5 minggu je. Okay, 4-5 minggu ni anda tanam, anda boleh dapat hasil. Lebih kurang 1 bulan lebih sikit je lah kot kalau ni. Okay. Anda dah boleh dapat hasil dah. Kalau kita nak tuai awal, kita dapat ambil hasil kecil pun boleh. Ikut kita lah kan. Kita boleh suka lah, kita tanam, kita nak makan bila-bila untuk ni. Okay. Kemudian kobis, 3 bulan saja. Kobis pun satu tanaman yang sangat senang. Okay. Sangat senang sebenarnya. Tak perlu kata orang tak perlu penjagaan yang kata untuk teruk lah untuk ni. Kobis ni dia boleh juga guna hidroponik, okay, tapi kena bukan besar sikit lah sebab akar dia panjang untuk kobis ni. Dia kena tong yang tinggi sikit dan juga boleh juga tanam atas tanah pun memang dah cukup sesuai lah. Okay. Jadi yang ni gambar kobis ni saya baru harvest kobis saya semalam. Okay, ni kobis saya. Tapi yang ni saya tanam dalam pasu pula ada tanah. Yang ni. Satu lagi bayam Brazil. Sekarang ni kan memang popular bayam Brazil. Okay, bayam Brazil pun senang. Cocok guna keratan. Dia keratan saja, dia bukan biji benih. Dia keratan saja, cocok dan kita boleh ni. Okay, ini 5 tanaman ni atau 4 ni sesuai. Edwin ada dengar lagu lah di sini. Kalau boleh mute siapa yang ni. Okay, ada latar belakang sound effect pula Okay, ni sayur daun. Okay, selain daripada tu sayur buah. Sayur buah ni pun boleh. Tapi sayur buah ni jangan guna yang bekas takung kecil lah. Guna yang besar sikit lah. Ataupun guna yang tadi saya kata teknik fertigasi, hidroponik fertigasi tadi. Okay, secara sistem drip. Okay. So ni pilihan-pilihan yang kita boleh buat. Okay, tadi medium apa yang boleh guna pakai. Okay, medium apa yang kita boleh pakai tadi. Ni macam-macam jenis medium. Okay, anda boleh guna kokopit. Kokopit ni adalah sabut kelapa. Cuma bila kita nak guna kokopit 100% ni, pastinya sebelum menggunakan tolong rendam dulu kokopit ni ataupun bilas berulang kali sebab kokopit ni dia ada kandungan garam yang tinggi. Jadi kalau anda tak bilas dia akan menyebabkan kita punya pH pada bekas tanaman tu akan ada efek sikit lah persen. Jadi kena bilas dulu beberapa kali baru kita gunakan kokopit ni ataupun kita rendam dulu. Okay, selain daripada tu kita boleh guna rock wool. Okay, rock wool ataupun perlite vermiculite. Okay, rock wool ni adalah dia serabut halus, ringan dan dia terbentuk daripada basalt yang dipanaskan pada suhu tinggi. Okay, dia ni kita import lah. Rock wool ni kita import. Okay, untuk perlite ni, vermiculite ni pun sama juga media tanaman. Kalau kita letak penuh, katalah kita letak penuh, kemudian kita letak air pun sama penuh, perlite vermiculite ni dia akan terapung Jadi sebab tu saya kata tadi kita tak perlu letak air banyak, tak boleh penuh sama dengan takungan tu. Sikit je. Kat sini saya ada pokok ni kalau nampak kot. Pokok sayur sawi. Okay. Sawi hidroponik untuk ni. So bawah ni kita letaklah perlite ke vermiculite ataupun leca ball. Okay. Untuk ni Okay. Perlite vermiculite ni pun kita import dia daripada batuan silika daripada kawasan Gunung Berapi dia daripada suhu tinggi so dia jadi ringan. Okay. Hydroball, ada orang panggil hydroball, ada orang panggil leca ball, ada orang panggil hydroton, dia macam Coco Crunch. Tapi bukan Coco Crunch jangan salah pula untuk ni. Okay. Untuk ni dia pun boleh sebagai media sebab dia ada bagi melembabkan kita punya atau memegang akar kita. Selain daripada tu, katalah susah nak dapat benda ni tak ada kat rumah kan. Okay, kat mana nak dapat? Kat rumah kita ada span kan. Okay, span basuh pinggan yang kata orang baru, jangan pakai span basuh pinggan yang dah pakai. Okay, tu dah kena sabun. Okay, pakai yang baru, cari span basuh pinggan tu potong, tu pun boleh. Okay, boleh gunakan. Ataupun kain perca, tadi saya kata kapas, benang, batu pun boleh. Okay, sebab kita nak dia pegang akar tu. Tali mop yang baru, bukan tali mop yang dipakai. Okay, tak ada media.
Tak ada media pun boleh juga sebenarnya. Tetapi tak ada media ni, dia sesuai untuk, katalah kita tak ada media ni semua kan, tak ada span, tak ada kokopit, apa, kita tanam tanaman yang guna keratan batang. Contoh yang kita beri keratan batang ni, kesum, bayam Brazil, apa lagi, pokok bangun-bangun, pokok pudina, okey, itu boleh. Mana-mana tanaman yang guna keratan kita boleh guna, kita just letak je dalam kita punya pot tu. Okey, tak perlu media untuk ni Okey, apa fungsi media ni? Okey, fungsi media ni adalah untuk memegang air dan nutrien. Dan selain itu dia boleh untuk menyokong tanaman dan membekalkan memberi penggunaan air yang baiklah untuk akar tanaman. So itulah fungsi media. Itu yang kadang-kadang kalau kita tak ada letak media, kadang nampak pokok kita tersengit lah, terlentuk lah kan, sebab dia tak boleh pegang di situ Okey. Kemudian untuk yang ni adalah dari segi bekas tanaman Okey, bekas tanaman ni, yang ni untuk pot dulu, bukan bekas tanaman takung ni untuk pot dulu yang kecil tu. Untuk pot ni dia ada pelbagai jenis. Okey, boleh guna net pot saiz yang ni 45 cm. Kalau yang hitam ni dia tinggi sikit, lebih kurang 6 cm. Okey, harga dia kalau kat pasaran saya rasa lebih kurang dalam 30 sen hingga 50 sen je satu ni. Okey, kalau tak ada ni, kadang-kadang kita minat tanam kaktus kan, kita ada banyak kaktus, pasu kaktus kecil ni, pasu pokoknya mati. Jadi bekas tu kan ada, jadi boleh juga kita pakai pasu tu. Ataupun kalau tak ada botol mineral ni kita tebuk kan, macam ni kita buat ni lubangkan bawah dia, akar dia nanti turun ke bawah, kita terbalikkan, kita masukkan macam ni. Ataupun cawan plastik tadi, cawan plastik tu pun murah je, kita buatkan lubang supaya akar, yang penting akar tu boleh dapat air untuk turun ke bawah. Itu je. Okay? Tak kisah apa-apa bekas, janji akar tu boleh turun ke bawah. Jadi kalau sebab ada lubang ni, dia mudah lah untuk nak diserap air dengan nutrien semua Jadi saiz bekas tu pun kena tengok lah sesuai tak tidak dengan kita punya sayur yang kita nak tanam untuk ni. Okey, kemudian dua cara semaian biji benih. Okey, tadi dah tahu sistem, kemudian dah tahu nak tanam sayur apa, kita dah tahu nak pakai media apa, kita ada bekas. Okey, cara nak semai biji benih. Ni semai biji benih pun kritikal juga kadang-kadang. Semai-semai tak hidup. Okey, sebenarnya ada sebab semai tak hidup apa semua. Mungkin tengok dulu biji benih kita tu. Okey, kita sebenarnya ada khusus lain juga asas semaian biji benih. Saya tak boleh nak cerita banyak di sini pasal asas semaian biji benih. Mungkin nanti UCT boleh buat khusus asas semaian biji benih. Okey. Di situ nanti kita akan cerita juga bagaimana cara nak semaian biji benih. Kalau saya cerita kat sini sejam ni memang tak cukup lah. Ni pun dah pukul 10.45 kan. Saya ada lagi slide ni. Okey, untuk semaian biji benih ni kita ada dua pilihan, sama ada kita nak semai terus kepada kita punya span ataupun media tanaman, ataupun kita nak guna teknik semai dan alih. Maksudnya kita semai kat tempat lain, lepas tu kita pindahkan, kita alihkan. Okey. Jadi kalau kata kita nak guna semai terus, okey, kita boleh guna tadi sama ada pokok pisang apa-apalah. Contoh kalau kat sini saya kata nak ambil span Okey, span. Okey, span ni, kalau span ni kita ambil lepas tu kan potong. Okey, yang ni saya dapat span ni besar. Okay, span ni besar. Ni saya pun dah tak ingat dah saya beli kat mana ni. Okey. Okay, span ni besar, potong ikut saiz, lebih kurang katalah 3 cm ke 4 cm ke. So, dia sekadar cukup untuk nak menutup lubang pot. Supaya kalau boleh dia tinggilah saiz lubang pot supaya dia tak ada lubang-lubang udara yang boleh menyebabkan nyamuk masuk lah, dapat elakkan nyamuk masuk di situ. Jadi jangan kedekut guna span tu lah. Okay, kita tinggikan sikit tak apa. Okay, lebih kurang kita tebuk. Kemudian dekat span tu sama ada kita potong sikit, tapi jangan sampai ke bawah tau. Potong sikit yang merah ni, sikit je. Kita selitkan biji benih kita di situ. Okay, kita selitkan biji benih kita di situ. Letaklah dalam 2-3 biji benih. Jangan letak satu, kadang-kadang takut nanti dia tak bercambah. Kan? Letak 2-3 biji benih kat situ. Ataupun kalau kata kita tak belah, kita boleh cubitkan sikit macam yang saya buat ni dekat yang dalam takung ni. Kita cubitkan sikit span tu, letakkan biji benih yang dekat lubang tu sikit. Okay, ni saya tanam salad. Kemudian kita letak kat dalam bekas satu takung, letakkan air. Ni air biasa je, tak perlu lagi air baja. Letak je air paip biasa tu, kita basahkan, mula kita basahkan dulu span, lepas tu kita letak biji benih dah. Span tu dah basah, dah berat. Kita letakkan biji benih atas dia. Okay, kemudian kita biarkanlah
Okay. Dia ada teknik nak bagi cepat biji benih. Tu kena tunggu khusus akan datang kot. Okay. Kalau saya cerita habis semua kat sini kan, kan khusus akan datang nanti kita boleh ulang lagi. Okay. Jadinya dia semai biji benih, nanti kita akan nampak lah dalam tempoh seminggu kan, nampak biji benih tu naik. Okay. So biji benih ni pun perlukan air cahaya. Okay. Untuk dia hidup untuk ni. Kemudian bila dia dah naik, dah besar macam ni tak saya tanam salad kita boleh pilih lah mana biji benih yang kata orang paling sihat, yang cepat membesar tu kita tinggalkanlah 1 hingga 2 pokok dekat dalam pot tu. Yang lain-lain tu mungkin kita boleh cabut, kita pindahkan kat tempat lain. Nak buang sayang kan, jadi kita pindahlah kat tempat lain. Okay, untuk ni. Okay, tu cara pertama. Yang kedua, semai dan alir. Okay, semai ni bukan tanah ni adalah peat moss. Okay, satu media untuk penanaman. Kita gunakan peat moss. Peat moss ni kita boleh semai kat sini dulu. Lepas tu kita alirkan, masukkan dalam pot. Okay, dan kat sini, okay, sama ada anda guna sponge ataupun ni saya guna filter yang dekat dalam aquarium tu. Sponge filter tu. Kan? Jadi saya belah. Okay, nampak? Saya belah tapi saya tak belah habis nampak. Ada lagi ni. Supaya dia boleh kepit. Okay, dia boleh kepit batang tu. Kemudian kita masukkan dalam pot. Okay, dia masukkan pot. Supaya dia dapat dia tegak lah. Okay, ni pudina. Okay, kita letak dalam pot macam ni. Okay, okay. Tu ada 2 teknik semai. Jadi nak pastikan pokok kita sihat, subur sebenarnya adalah bermula daripada akar yang sihat. Okay, so akar sihat, pokok kita sihat untuk ni. Jadi untuk kat sini, kalau kita tengok pot ni paras air kita hanya bawah ni je. Dia kata cicah. Cicah aja di bawah sini. Okay. Cicah paras larutan yang kena pada ni. Dia bukan tenggelam habis Bila dia tenggelam habis, dia tak akan ada pengendaraan oksigen di sini. Dia tenggelam nanti akar dia takut matilah kan. So cicah bawah ni, paras merah ni je. Sikit je. Nanti akar dia akan keluar, turun ke bawah. Jangan risau, jangan kata tak cukup. Ada, dia boleh dapat. Okay, dia boleh dapat So ni adalah kata orang contoh tadi saya kata akar sihat, dia berbau segar, berwarna putih, lepas tu dia menjalar ke bawah. Kalau akar mati pula, kita akan dapat bau busuk, berwarna hitam, lepas tu dia akar tu tak menjalar lah, tak menjalar ke dalam pasu. Okay, so itu untuk ni. So kalau saya lebih sikit ni masa boleh apa ni pihak penganjur. Okay. Kita baru sampai bahagian. Boleh Okay. Ni baru bahagian 4 ni, kaedah penyediaan sistem takung. Nak pastikan kita punya penonton hari ni dapat menyediakan, saya gigil. Buat juga satu-satu di sini supaya nak pastikan supaya semua ada sistem takung dia sendiri, satu kat rumah. Kalau boleh satu rumah satu takung. Okay, hashtag kita satu rumah satu takung. Okay. Okay, ni tadi nak tanya bekas takungan larutan nutrien tadi kan. Okay, kita dah semai kan. Biasanya kita semai dulu. Sebab dia memerlukan masa lah, lebih kurang dalam kata orang 4-5 hari juga untuk tunggu biji benih tu tumbuh kan. Jadinya dalam tempoh sementara nak tunggu biji benih tumbuh tu, kita buat bekas larutan nutrien dia tu. Okay, bekas takungan dia tu. Okay, untuk sediakan bekas takungan ni, kita boleh gunakan apa jua bekas yang ada di rumah. Tetapi pastikan bekas tu adalah bekas yang plastik. Okay, supaya dia boleh jadi sebagai penebat udara untuk jadi dia tidak menyerap haba. Okay, kalau kita guna yang bukan macam periuk kan, dia akan menyerap haba. Menyebabkan air kita panas tau. Bila air tu panas, suhu air tu berubah, akan efek pada tanaman kita. Jadi bekas memainkan peranan yang penting. Jadi bekas yang saya syurkan adalah bekas plastik. Okay, yang tidak karat. Sebab nanti kita akan letak larutan baja AB, takut akan efek lah kalau bekas yang cepat karat ni kan. Okay, kalau tak ada besen pun boleh. Apa-apalah untuk ni. Okay, bekas ni tak payah cari yang mahal-mahal. Okay, kedai Eco banyak. Kedai Eco baru RM2.10 je. Sebab tu kedai Eco ni jadi tempat kata kedai saka. Masuk kan. Masuk kedai tu sekejap je rasa RM50 memang boleh terbang lah. Kedai saka. Okay, kedai saka, kedai Eco tu. Okay, jadi beli je bekas yang murah tu, RM2.10, kita boleh pakai ulang kali. Banyak kali kita boleh pakai. Tak perlu bekas-bekas yang mahal. Tak apa. Konsepnya asalkan bekas tu tidak menyerap haba, dia tidak menyebab punca cahaya boleh masuk, iaitu bukan bekas yang jernih.
Kalau boleh cairlah yang warna-warna lah ataupun yang coklat ke kan. Kalau tak ada pun hitam pun boleh lah, tapi hitam ni dia sebenarnya menyerap haba. Haba boleh masuk tapi dia masih lagi boleh guna pakai lah, tak ada masalah untuk ni ya. Kemudian bekas takungan ni pun terpulang pada kita nak besar kecil. Tu terpulang pada kita. Okay, jadi bekas takung ni untuk kita nak ready yang anak benih kita tadi dah letak dengan air baik kan. Kita biarkan dulu. Bekas takung ni kita boleh ready letakkan larutan baja. Baja kita gunakan adalah baja AB. Okay, kenapa AB? Apa dia AB saya akan ceritakan selepas ni. Nanti saya akan ceritakan dia AB ni. Okay, biasanya kita letakkan dulu. Letak dulu air. Kalau kita nak sediakan bekas larutan nutrien ni, kita letak dulu air. Baru kita letak baja. Jangan anda letak baja dulu tanpa air. Dia ada sebab. Sebabnya kalau kita campur baja A dengan baja B bersama-sama tanpa air, pada kepekatan yang tinggi, dia akan merosakkan baja tu sendiri. Okey? Merosakkan baja tu sendiri. Jadinya elakkan. Dia tak boleh, A dengan B dia tak boleh bercampur sama-sama tanpa air. Dia boleh campur dengan ada air. Tu kena ingat. Okay, jadi dekat bekas takung tu letak air dulu, baru letak baja A, kemudian baru letak baja B. Ikut aturan ni, okay? Ikut aturan ni, kemudian baru kita sukat nilai pH dia, bacaan pH dia, isi dia dengan menggunakan alat iaitu isi meter. Okay, alat ni saya tunjukkanlah kat mana boleh dapat ataupun apa dia untuk ni. Okay, jadi untuk takung ni, anda letak air paras, dia tak perlu penuh sangat, lebih kurang dalam jari kita kot pakai. Satu jari kita ni agak-agak tak penuh kan, ataupun kita tengok pada ukuran pot kita lah. Pada pot kita ni berapa boleh sampai pada kata bawah ni dengan air. Okay, so kita tengok pada situ. Pada pot kita lah senang untuk kita nak ukur. Okay. Okay. Untuk takungan ni, tadi kita dah sediakan bekas bawah kan. Okay, ni kita sediakan bahagian atas pula. Okay, penutup dia. Boleh guna polystyrene foil, okay, polystyrene ataupun infraboard ataupun corrugated board. Ini kan, corrugated board ni anda boleh dapat kat kedai-kedai alat tulis tau. Kedai alat tulis ada. Dia biasa dijual dalam saiz yang besar. Lebih kurang harga RM7.90 macam tu, atau RM7.50, RM7.90. Satu bekas board yang besar tu dia boleh dapat dua. Kalau saya buat yang saiz yang bekas merah tu lah, boleh dapat dua. Okay. Jadi kita potong ikut saiz takungan kita. Kemudian yang ni saya buat rapat. Okay, ni saya buat rapat sebab saya nak tanam pakcoy je. Pakcoy ni pokok dia tak adalah besar sangat, kecil kan. So saya buat rapat lah. Kalau kita tanam pokok yang saiz besar, kan macam pokok kailan dia besar, kita kena kurangkan sikit. Okay, mungkin kita kena buat 2 baris je. Ataupun kita buat guna sistem zigzag. Okay, ni sistem lurus lah. Okay, lurus. Kita buat zigzag sini macam ni. Macam saya punya cursor ni lah. Zigzag. Okay, kita boleh buat guna zigzag juga. Jadinya, kita dah ukur penutup kita, polystyrene, infraboard kita tu. Kemudian kita susun, kita pot kita tu, kita buat bulat dulu. Kita ukur. Kita susun, kita ukur, buat penanda. Kan, lepas tu baru kita tebuk. Okay, kita dah tebuk. Okay, untuk tebuk ni, jangan tebuk ngam-ngam ikut saiz yang kita lukis tadi. Okay, kalau kita ikut ngam-ngam ataupun kita tebuk kata orang terbesar, kita punya pot tu akan loose, dia akan jatuh masuk ke dalam kita punya tu. Dia tak, dia lah kata tak bertenggek lah ke atas, dia akan jatuh ke bawah. Jadinya jangan potong ikut ngam-ngam bulatan tu. Nampak kalau saya buat yang dekat sini saya punya ni masih ada lagi ruang. Saya tak ikut ngam-ngam garisan tu, saya ikut luar dia kan. Jadi dia boleh bertenggek lah, boleh duduk ke atas, dia tak jatuh ke bawah. Okey, sebab baru ni pun saya buat, saya terkena juga, dia terjatuh sebab terbesar. Okay, nak potong tu guna pisau yang tajam lah ataupun guna soldering. Okay, soldering pun boleh guna, tapi soldering ni bila dia dah panas kan, dia tak cantik tepi dia tu, dia bergerigi-gerigi jadinya. Ataupun kalau ada drill, drill pun senang. Paling senang pakai drill, buat bulat. Tapi make sure dia punya saiz tu samalah dengan kita punya bekas tu, kan takut terbesar pula kan. Okay, so ni kita punya bekas atas dia. So ikut saiz tu dan nampak dapat ada saiz berbeza-beza Kalau nampak, kalau pakai form ni nampak. Dia ada, kalau yang kecil tu tadi kan 4.5 cm, dia tak samalah saiz. Jadi kena tengok dengan larutan dia tu lah nanti.
Kena pakai, kalau sama saiz lah semua supaya ni tak adalah yang tak dapat air, ada yang dapat air kan. Okey. Kita dah siap takung kita ni. Kat mana kita nak letak takung kita? Kat mana nak letak takung kita ni? Okey. Kita letak takung kita, tempat yang sesuai adalah di pinggir bumbung kita, porch kita. Tepi-tepi rumah kita, porch kan, ataupun depan, asalkan tempat tu ada dapat kena cahaya, okey, dia terlindung daripada air hujan secara direct, okey. Sebab bila terkena dengan air hujan, nanti bekas tu akan boleh masuk air. Bila masuk air, itu yang jadi kita punya lautan nutrien tu cair. Cair nanti kita kena top up pula air baja lagi apa semua kan, sebab dia dah cair. Okay, jadi terlindung daripada air hujan lah secara direct. Tapi dia perlukan cahaya. Okay, perlukan cahaya, terutamanya cahaya pagi sampai tengah hari. Okay, ingat pokok-pokok ni, kebanyakan pokok-pokok sayur ni, okay, dia memerlukan cahaya pagi. Dia suka sangat cahaya pagi ni. Sebab cahaya pagi ni lebih kurang pukul berapa tau? Pukul 8 sampai pukul 11. 8 pagi, 11 pagi ni adalah waktu yang sangat aktif untuk pokok dia menjalankan proses fotosintesis. Dia menyerap segala-galanya baja makanan untuk dia buat makanan. Baja nutrien kan untuk dia buat makanan. Okey. Jadi cahaya pagi ni penting untuk ni. Kebanyakan pokok memang nak cahaya pagi. Dia pagi, lepas tu petang tu dia redup. Tengah hari dia dah meredup. Jadi dia dapat 4-5 jam pagi pun dah cukup baik. Okey. Kemudian kalau pokok yang jenis berbuah pula, dia perlukan cahaya penuh. Okey, lebih kurang dalam 8 jam sehari. Memang dia nak kawasan yang panas lah. Sebab dia nak membentuk bunga, buah, dia perlu kerja lebih nak membentukkan buah. Untuk ni, okey, tu pokok jenis yang berbuah. Okey, macam saya letak dekat depan porch je. Untuk ni, sebab dia memang dapat cahaya pagi daripada situ lah. Untuk ni. Okey, air yang kita gunakan, air ni memanglah sebaiknya air hujan ataupun air tanpa klorin. Okey, kalau tak ada pun jangan risau. Air paip biasa pun boleh. Sama ada kita nak biarkan semalaman ataupun kita tak biar pun tak apa. Okey, terpulang kepada kita. Tak ada masalah untuk ni. Kadang-kadang nanti ada orang gaduh, ada yang fahaman kata guna air paip lah, tak boleh guna air kena guna air hujan, tak boleh guna air paip. Bergaduh pula pasal air ni semua kan. Okay, sebenarnya tak ada masalah. Okey, ikut mana yang mudah, mana yang kita boleh dapat untuk ni. Okay. Seperti yang saya kata tadi, kalau anda jumpa ada 4-5 orang yang membuat sistem hidroponik, 4-5 orang ni cara dia takkan sama tau. Orang A akan lain, B akan lain, C akan lain. Tetapi output dia akan sama, tetap sama. Dia tak ada masalah, jangan bergaduh kat situ. Kita boleh belajar antara, kita tengok mana-mana yang kata orang boleh, kata memberi kebaikan, kita ikut untuk ni. Okay, so jangan risau untuk ni. Okay, suhu air pipe ni pastikan suhu yang tak terlalu panas lah, suhu air pipe biasa untuk kadang-kadang kalau kata kita contohlah kata siram pokok kan, waktu tengah hari buta tu kadang kan waktu panas, air tu dah panas juga. Jadi tak sesuai bila kita siram di waktu air yang terlalu panas tu. Okay? Jadi air yang terlalu panas tu dia akan menyebabkan pokok kita kata stres, tiba-tiba dia biasa stres, dia akan menyebabkan efek dia lah nanti dari segi pertumbuhan dia. Okey, itu dari segi keperluan dia air cahaya matahari. Okey, boleh ni bahagian kelima larutan nutrien. Okey, saya nak tengok juga ruangan cek. Okey, Cik Zaidi pun ada bantu juga jawab soalan di sini Pokok durian bolehkah ditanam secara hidroponik? Kak, kenalah kita secara logik macam tadi saya cakap. Pokok durian tu besar. Okey, kena secara logik. Durian memang tak boleh guna hidroponik. Kena fikir secara logik okey, kalau kawasan yang kurang cahaya pada Mirdi kalau kawasan yang kurang cahaya matahari, contoh di apartmen macam mana? Okey, kalau kawasan kurang cahaya matahari, kalau boleh kena dapatkan dekat kawasan tepi-tepi balkoni itulah paling bagus. Kalau tak, anda kena bantu dengan cahaya lampu. Okey, supaya dapat cahaya lampu untuk ni kena kata orang kena pasang inilah ada kos elektrik lah sikit kat situ. Sebab dia nak cahaya. Tapi sebenarnya cahaya lampu dengan ni memang dia akan beza sikit lah dengan cahaya matahari asal kan. Okay. Tapi kalau dah tak ada susah sangat menyebabkan kalau kita nampak dia dah terbantut, kena pasang sikit lah bantu dengan cahaya ni. Cahaya lampu
Okey, isi meter untuk apa? Okey, saya akan cerita. Lepas ni isi meter, pH meter. Okey, perlukah rendam dahulu biji benih belum disemai? Okey, untuk biji benih ni, okey, ni banyak fahaman jugalah, ada macam-macam. Nak rendam boleh, tak rendam pun boleh. Tetapi kalau kita tanam biji, contohnya sawi, kailan, apa lagi, kobek, tu biji benih dia halus. Biji benih halus, dia punya kulit dia tak besar, tak tebal tau, nipis. Tak perlu rendam pun. Terus semai je. Okey. Kalau biji benih yang kata orang macam kacang panjang, jenis-jenis kacang lah biasanya, ataupun timun, cili, kan dia macam tebal tau dia punya kulit tu. Kita boleh rendam dulu semalaman baru kita semai. Sebab apa? Kita nak melembutkan lapisan luar tu dulu. Supaya dia cepat bercambah. Tu sebenarnya tujuan dia. Okay, rendam ni. Satu lagi rendam ni pun ada sebab. Tu saya rasa nanti kita boleh share pada siri akan datang kot asas semaian biji benih untuk ni. Okay, semaian tu simpan bawah matahari terus. Tak perlu. Semaian tu letak dekat pouch biasa je. Okay, tak perlu dengan direct matahari terus. Tempat biasa redup. Okay, biasa redup tu dah cukup dah. Okay, yang lain-lain ni. Okay, saya akan teruskan Saya teruskan untuk ni. Okey, bahagian kelima untuk larutan nutrien. Ini adalah bahagian yang penting Saya akan cerita berkaitan dengan baja AB. Okey, baja AB. Apa tu baja AB? Okey, baja AB ni nama dia A, B, dua set yang berbeza. Dia cecair, baja larutan cecair dua set, A dan B. Okey, sebab apa A, B? A dia ada mengandungi unsur yang lain berbeza. Okey, B mengandungi unsur yang lain berbeza. Dua ni dia memang tak boleh campur. Okey, sebab kalau dia bercampur dia akan menyebabkan ada berlaku mendakan nanti. Bila berlaku mendakan ataupun tidak balas kimia, dia akan menyebabkan berlaku kemerosotan pada kandungan baja tu. Itu yang menyebabkan kekurangan unsur yang diperlukan oleh tanaman sebab dia dah reaction terlalu awal. Okey. Okay, dia ada kandungan kimia di dalam tu yang kita tak boleh campur di situ lah. So baja AB ni dia lengkap lebih kurang 13 nutrien, ada makro dan mikro. Okay, kalau kita tengok dekat gambar ni okay, pokok selain pada dia memerlukan tadi air, oksigen dan juga cahaya, air, karbon dioksida dan juga cahaya sebab dia merupakan oksigen, cahaya, tiga perkara ni. Okay, dia memerlukan juga nutrien. Okay, baja. Okay, larutan nutrien untuk AB, untuk hidroponik ni memerlukan baja AB, nutrien, NPK. NPK ni adalah yang utama lah. Okay, baja N, nitrogen, fosforus, helium, okay, potasium. N ni untuk daun, P ni untuk akar dan juga buah, K ni untuk bunga dan juga buah. Okay, ini utama dia lah. Kalau kita tengok daun kuning tu mungkin disebabkan kekurangan N di sini. Okay. Kemudian dari segi makronutrien dia, secondary dia ada kalsium, magnesium, sulfur kat sini Kemudian mikronutrien, ada lagi kandungan-kandungan lain. Jadi kalau kita kira dia lebih kurang 13. So baja AB ni cukup ada kandungan baja yang diperlukan oleh pokok. Ada sumber mikro, ada sumber mikro juga untuk di sini okey. Jadi untuk apa kebaikan baja AB ni ataupun kadang kita ada jumpa baja larut air baja larut air dia serbuk. Okay, dia bukan dalam bentuk cecair tetapi dia serbuk dan kita larutkan dia. Okey, dia bukan dua. Okey. Mungkin nanti kalau Google anda boleh tengoklah apa dia baja yang larut air ni pula Okay, saya nak cerita baja AB je kat sini. Okey, baja AB ni dia mudah diserap oleh tanaman, pertumbuhan dia lebih cepat. Okay, kita nak siram baja AB ni dekat pokok yang ada menggunakan medium tanah pun boleh, bagus. Kita akan nampak perubahan yang drastik sebabnya pokok kita akan lebih cantik, hijau. Dia berbeza kalau kita ni. Kemudian dia nutrien dia lengkap dan dia pertumbuhan dia agak konsisten lah sekata. Okay, tu baja AB lah. Okay, kalau anda cari baja AB, dia kadang-kadang baja AB ni kita biasa beli kat mana nak beli. Tu tadi ada orang tanya kan kat mana nak beli baja AB ni. Kita boleh tengok dekat platform e-dagang marketplace kita ni banyak ada jual. Okey, contohnya Shopee ni lah. Okey. Dia tulis baja AB, dia ada dua jenis Satu butiran, satu yang dah dilarut cecair. Okey. Larutan. Okey, saya cerita dulu yang butiran
Untuk butiran ni, okay, dia akan bagi 2 paket macam ni contoh A 1 B 1. Okay, A ni dia 1 kilo, B ni 1 kilo. Bila 1 kilo ni, kita akan dilute dia dalam 1 tong yang besar lah. Itu yang akan menghasilkan 20 liter. Bermaksud 20 liter di sini bukan A, B ni campur 20 liter tau. A jadi 10 liter, B 10 liter. Okay, set A ni mengandungi kalsium nitrat, zat besi, ferrum ni lah tadi kata tadi, set A. Okay, set B ni dia ada kandungan-kandungan yang ni. Okay, jadi set A, B ni dia tak boleh bercampur sebabnya kalsium nitrat dengan kalium nitrat dia tak boleh bercampur. Kalau dia bercampur dia akan merosakkan baja kita. Sebab tu dia kena bezakan. Okay, nanti saya akan cerita, mungkin nanti tiba-tiba ada orang tanya, kita dah beli paket yang besar ni, kita tak nak pakai semua, nak pakai separuh je. Tak boleh. Okay, tak boleh pakai separuh-separuh. Kita nak beli ni, kita nak baju, kita kena pakai semua. Kenapa? Nanti saya ceritakan kenapa. Okay, kena pakai semua. Ataupun tadi baju putih, okay, ni larutan ataupun cecair. Untuk larutan ataupun cecair ni, okay, dia akan jual dalam bentuk botol macam ni lah. Kalau anda dah beli, anda akan dapat 2 botol. Satu botol A, satu botol B. Memang warna dia macam ni. Okay, lebih kurang macam ni lah warna dia untuk ni. Okay, satu set A, satu set B. Kemudian, okay, macam tadi saya cakap lah. Okay, yang penting dia tak boleh bercampur bersama dengan pegang. Jadi kalau nak campurkan, letak air dulu, boleh letak A, boleh letak B. Okay, yang ni. Right. Okay, seterusnya, okay, macam mana kalau kata andaikan anda beli baja AB yang butiran, okay, baja AB butiran ni, kemudian anda nak dilute, okay, nak dilute, nak cairkan. Okay, macam ni saya buat sendiri, saya beli yang butiran ni, dia tahan lama. Saya pakai dah nak dekat setahun, nak hampir setahun lah kot. Okay, dia tak adalah, dia boleh tahan lama lah benda ni, asalkan kita simpan di tempat yang betul untuk ni. Okay, saya beli ni 2 AB ni, kemudian saya sediakan 1 tong air yang ni 10 liter, siap tulis stok A. Lepas tu satu lagi tong untuk tong B, air 10 liter. Letak. Tong ni dia dah ada ukuran dalam dia, dia tulis 10 liter apa. Ini macam bekas yang kita letak, kadang letak apa ni, tong-tong air biasa ataupun kadang kita tak beras ke apa kan, kita boleh dapatkan tong ni, beli je. Dia ada saiz dia. Okay, letak tong air, kita dilutekan. Okay, A masukkan A, B masukkan B. Okay, letak air dulu, lepas tu kita letak baja ni. Kemudian kita ambil batang batang PVC, jangan guna yang besi Guna PVC plastik ataupun kayu. Sebab kalau besi dia akan ada reaction nanti, nak balas kimia. So guna PVC atau batang kayu tu, kita kacau sampai dilarut. Okay, proses ni memang proses lama. Ni adalah kita panggil sebagai stok baja atau pati pekat. Kacau ni mengambil masa yang agak lama sampai lebih kurang kadang-kadang setengah jam. Tengoklah macam mana kita kacau dia kan. Cepat ke laju. So kita kacau sampai tak ada lagi butiran-butiran tu. Kena masukkan semua, jangan masuk separuh-separuh sebab okay, dalam kandungan ni dia ada baja-baja yang menggunakan kuantiti yang sikit tau, tak banyak. Kadang-kadang ada 5 gram, 10 gram. Jadi kalau anda pakai sikit, mungkin bahagian sini ada baja. Kan? Dekat B ni kata ada baja sikit tertinggal. Kat sini ada tertumpuk tertinggal. Jadi dia tak cukup. Ferrum tu tak cukup. Zinc tu mungkin tertinggal kat situ kalau anda tak pakai semua. Sebab tu anda kena pakai semua. Tak boleh simpan. Okay? Kena pakai semua. Okay? Bila kata dah larut, tutup. Kemudian simpan di tempat yang redup dan terlindung daripada cahaya. Pastikan bekas yang kita letak ni pun kena bekas yang gelap yang tidak boleh cahaya masuk. Kalau kita guna tong mineral yang jernih, kan nanti kita akan nampak ada warna hijau. Warna hijau tu lumut. Okay? Tak boleh. Ni kena pakai bekas yang gelap. Okay? Biru ke, hitam ke, merah ke, boleh lah untuk ni. Simpan di tempat redup, terlindung cahaya. Pastikan cahaya tak boleh bermasuk di dalam tong secara direct untuk ni. Inilah pati, ni masih pati lagi Inilah pati ni kalau orang peniaga-peniaga dia jual, dia akan jual balik dalam bentuk botol ni lah yang anda beli ni lah. Okay, berapa banyak dia dapat kan? Okay, dia botolkan balik semula yang ni. Okay, untuk ni. Okay. Untuk tadi masih pekat lagi tadi masih lagi kita panggil larutan stok.
larutan stok. Sekarang ni kita guna pencairan. Okey, kita nak buat dicairkan, kita nak guna pada bekas takung kita. Kita nak guna bekas takung ni, okey, biasanya untuk pH tanaman yang sesuai 5.5 hingga 6.5 ni sesuai untuk kebanyakannya pokok kebanyakan pokok 5.5 6.5. Kalau pH 5 pun okey, pH 7 pun okey untuk ni, tak ada masalah untuk ni. Tak adalah kata orang exactly tepat-tepat 5.5 6.5 ni okey. Jadi tadi kita dah ada sediakan bekas, kita letak air kan, kita letak air dulu, kita letakkan bajet A, bajet B. Okey, untuk bajet A, bajet B ni, okey, biasanya penjual dia akan ada pengukur, pengukur bekas pengukur ni lah. Dia ada jual supaya kita mudah lah nak 5 mil ke 10 mil ke kan. Ni pengukuran dia, sebab pakai dia tak banyak, sikit je. Kalau kata penjual tu tak ada menyediakan bekas yang pengukur, alat pengukur ni, kita kat rumah ada picagari kan, ni kita bagi ubat ke anak-anak kita kan, picagari tu boleh kita gunakan untuk kita ukur sukatan bajet AB. Okay, senang juga. Kalau boleh gunakan 2 picagari lah, 1 picagari untuk A, 1 picagari untuk B, syringe ni 1 A, 1 untuk B, supaya dia tidak berlaku percampuran antara A dengan B. Senang kita nak ni, siap-siap letak label A, label B. Okey, ni pun boleh guna. Jadi jangan kata tak boleh lah. Ataupun kadang-kadang ada juga penjual dia dah boleh buat ukuran dalam bentuk cap, penutup botol ni. Okey, kita kadang-kadang kita boleh tengok dekat belakang botol tu, dia punya shorekan berapa. Okey, sebab kadang-kadang diorang buat larutan nutrien berbeza-beza kandungan dia, berat dia berbeza-beza, gram dia. Jadi dilute dia pun kadang-kadang berbeza-beza, tak cukup kadang tak ada 10 liter, dia punya kadar kepekatan tu berbeza. Jadi kena tengok juga pada keperluan ataupun packaging botol berkenaan, berapa yang disyorkan. Always baca tu dulu. Okey, sebab mereka buat berbeza-beza, always baca dulu. Sebab kadang-kadang ada yang memerlukan 1 penutup sahaja dah cukup. Ada kadang memerlukan 2 penutup baru cukup. Okey? Ada kadang-kadang dia memerlukan bacaan dalam bentuk mililiter baru dia cukup. Okey, jadi kena tengok untuk ni. Okey, alamak siapa dah terconteng slide saya ni. Okey. Tak semak balik. Aktif ni. Okey, jadi untuk bacaan A, B ni, okey, tadi mulakan kalau kata dia tak ada letak label ke sebagainya, kita mulakan pencairan dengan kadar yang rendah dulu. Siapa suara ni? Boleh mute sekejap. Tak ada, kita kalau boleh mulakan pencairan dengan kadar yang rendah. Contohnya kalau katalah katalah 1 liter air, kita letak dulu 5 mililiter bajet A dulu. Okey, 5 mil A, lepas tu 5 mil B. Dia mesti amount yang sama. Dia tak boleh 5A, 10B. Tak boleh. Okay? Dia mesti sama. Kalau A 5, B mesti 5. Kalau A 10, B mesti 10. Tak boleh 1, 10, 1, 5, 1, 20, 1, 10. Tak boleh. Okay? Dia mesti amount yang sama. Untuk ni nisbah yang sama. Okay? Kemudian kita dah masuk, kita kena kacau sikit dalam bekas tu dan kita gunakan alat lah. Alat TDS ataupun isi meter dan pH untuk kita ukur kadar kepekatan larutan kita. pH ni adalah dia punya pengukuran keadaan keasidan ataupun alkali pokok tu untuk pH tanah, pH untuk larutan kita lah. Macam ni pH ni lebih kurang dalam 6.35. So range dia 5.5 6.5. So cukup. Okay, cukup dah untuk kita nak ni. Okay, alat-alat ni kat mana anda boleh dapat? Dekat platform ni, e-marketplace ada. Okay, platform e-dagang. Saya cakap Shopee, kata saya promote Shopee pula kan. Tak adalah nak promote Shopee apa semua. Tapi kat situ lah yang biasa kita beli kan. Shopee, Lazada. Apa lagi? Okay, so boleh tengok kat situ. Tak mahal, murah je. Saya rasa lebih kurang dalam RM20, RM30. Dia tengoklah jenis, tengok brand, tengok ketahanan dia. Ada yang murah, ada yang mahal apa semua. Ikutlah. Okey. Tapi sebenarnya untuk kita yang sekarang kecil kat rumah ni, tak ada pun tak apa alat ni. Tak ada masalah. Sebabnya air pipe yang kita gunakan tu biasanya
yang penyedia bekalan air di Malaysia ni memang dah check dah pun pH dia apa semua kan. Jadi memang dah selamat pun untuk diminum, digunakan dan sebagainya. Jadi dia takkan memberi kesan yang banyak pun. Jadi tak ada alat pH ni pun tak apa. Okey. Untuk TDS dan isi meter ni, okey, TDS isi meter ni terpulang. Nak ada boleh, tak ada pun tak apa. TDS isi meter ni adalah dia alat untuk mengukur kadar kepekatan larutan nutrien. Tadi kita beritahu tu. Kata adakah cukup kita letak 5 mil A, 5 mil B? Cukup tak? So kita check dengan TDS. So bila kita ada isi meter ni, so senang. Nampak ni isi meter 1552. 15552 ni sebenarnya kita kena bahagikan dengan 1000. Baru kita dapat 1.5 kan. Kita belajar pula matematik hari ni kan. Okay, 1.5. Jadi dapat satu, maksud bacaan di sini adalah sebenarnya 1.5 isi dia. Okay, 1.5 sesuai lah kalau untuk pokok-pokok daun ni sesuai untuk isi. Okay, kemudian dekat sini kat bawah dia nampak ada 29. Okay, nampak 29 ni. 29 ni adalah suhu air. Okay, suhu air ni sesuai lah. Okay je suhu air ni. Dia tidak terlalu tinggi untuk ni So tu TDS isi meter lah, guna isi meter. Kalau nak tahu lebih lanjut apa tu isi meter ni, saya rasa boleh tengok juga kat Google lah, lagi ada bacaan kata orang lebih detail lah untuk kalau saya cerita pasal isi meter dia ni kan panjang pula sebab isi meter, isi dia dalam bentuk isi TDS ni dia dalam bentuk nilai ppm. Okay, kalau dia ada hole ni dia boleh tukar lah, ada shift ni dia boleh tukar. Nak isi ke nak ppm. Ada juga kadang-kadang bacaan yang kita boleh gunakan untuk kira larutan nutrien ni dalam bentuk ppm selain pada isi. Okey? Siapa ni conteng saya slide. Okey. Untuk seterusnya adalah berkaitan dengan cara pengiraan. Pengiraan ataupun fungsi TDS dan isi meter ni tadi. Okey. Isi meter ni kita mengukur nutrien dengan untuk mengukur nutrien. Kadang-kadang kita boleh letak baja, kita letak katalah kita ukur air biasa pun nampak isi tu dia dah ada naik dah ada bacaan-bacaan tertentu. Sebab apa? Sebabnya dalam air kita pun dah ada berdasar-berdasar yang wujud selepas kita baja tu ditambah di situ lah untuk ni. Okey, ada juga dalam air biasa pun dah ada dah yang sedia ada sebelum kita letak baja. Okey, kemudian okay, tadi TDS unit ppm, ni dia. Okay, saya tak nak cerita lebih lanjut. Okay, ni dia. Kalau kata kita nak suka bacaan isi, kita terus tekan isi ataupun kita terus tekan di sini ppm. Kalau tak, kita boleh buat juga calculation pun boleh. Contoh calculation. So saya tak nak cerita lebih lanjut untuk ni. Okay. Sekadar anda tahu. Nanti kan kata orang ni kata cerita pasal ppm, yang orang cerita pasal isi. Mana satu nak pakai? Sebenarnya dia sama, dua-dua boleh pakai. Okay, kita convert je ataupun nak pakai ppm boleh, pakai isi pun boleh. Tak ada masalah. Jangan gaduh-gaduh kat sini. Okay. Jadual isi. Okay. Ni jadual isi. Okay, jadual isi ni anda boleh tengok juga adalah orang-orang yang share dekat Google ataupun Jabatan Pertanian sendiri pun ada juga yang disarankan. Okay, disarankan yang bacaan isi dan juga pH yang sesuai untuk tanaman-tanaman berikut. Okay, tanaman ni lah untuk isi pH. Okay, contoh kat sini kalau kata sawi, kangkung, seller, ni lah bacaan dia. Okay, tapi kalau kata kalau kita nak start dengan 1.5 pun boleh, nak biarkan dia daripada awal sampai ujung 1.5, tak ada masalah. Dan sampai kedua pun tak ada masalah pun. Cuma nanti mungkin ada saiz pembesaran dia akan berbeza sikit lah di situ. Okay, so ni bacaan di sini nanti boleh jadikan sebagai panduan lah untuk ni. Okey. Satu lagi, katalah memang nak kena beli isi meter jadi satu kekangan pula. Kata hidroponik tak boleh buat kan. Okey, jangan risau. Okay, kalau kata anda tak ada isi meter, kan, kata tak ada isi meter. Kalau kata anda beli baja yang dah siap disyorkan oleh pengeluar tu, maksudnya dia dah buat sukatan dia sendiri. Okay, hanya cukup satu cap je ataupun 5 mil je dah cukup untuk dipakai, digunakan, just follow je. Tak perlu ada isi meter, tak perlu ada pH meter pun tak apa. Tak payah guna. Okey, guna je apa yang disyorkan pada paket pembungkusan baja berkenaan. Okey, contoh di sini
Contoh di sini untuk ni untuk produk keluaran baja ni lah. Okey, dia gunakan sekadar sukatan. Okey, dalam 1 liter air dia letak sama ada 5 ml A, 5 ml B pun boleh pakai. Okey, dia guna mil ataupun satu cap A, satu cap B pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Kita bermula dengan kalau pokok yang awal, pokok awal kita mulakan dengan larutan yang paling rendah dulu. Okey, jangan terus tinggi. Anak pokok kecil lagi. Jangan pula macam anak kita lah, takkan baby kita nak terus bagi dia makan nasi, mestilah bagi makan bubur. Kan? Macam tu juga dengan pokok. Pokok bagi dulu dengan baja yang sikit dulu. Okey, kadar kecairan dia, kepekatan dia yang kata orang agak cair. Sebelum kita tingkatkan baja dia. Okey? Ikut sesuai dengan dia punya pembesaran dia. Okey, tadi selain daripada baja ni kan, apa rahsia tanaman untuk lebih subur? Okey, sebenarnya kita digunakan dengan panca indera. Gunakan kreativiti kita, ilmu yang ada, panca indera yang ada untuk kita buat hidroponik kita ni. Okey, kita gunakan mata untuk kita lihat pokok kita tu kuning ke tak, hijau tak. Sebab kalau kata terlebih, kalau kurang, nampak daun tu hijau, kuning. Kalau kata terlebih, daun tu akan dia berkerekot macam panas, terbakar, dan kadang-kadang warna hijau dia tu hijau tua. Okey, tu maksud terlebih sangat lah tu untuk ni. Okey, tu guna mata. Bau, kita bau larutan nutrien kita ada mengeluarkan bau atau tidak. Okey, mungkin dah tercemar. Kalau ada mengeluarkan bau, maksud larutan tu dah tercemar. Okey, kita gunakan jari, sentuhan kita nak tengok. Okey, kan nak check belakang daun tu. Okey, biasanya serangga-serangga, terutamanya lah ulat, aphid, apa lagi, dia suka duduk kat belakang daun tau. Sebab apa? Redup. Untuk ni, kalau kita letakkan dengan semburan organik, kita sembur di atas je tau, tak kena pada bawah. Okey, sebenarnya serangga-serangga ni duduk di bawah. Okay, sebenarnya untuk pokok boja ni kita kena sembur di bawah daun. Barulah ianya memberi kesan. Okay, bukan sembur di atas. Kemudian satu lagi, kita ada mulut kan? Berkomunikasi dengan pokok. Okay, kita bercakap dengan pokok. Bukanlah kata orang cakap seorang-seorang kan. Sebenarnya pokok tu dengar apa kita cakap. Pokok tu berzikir kan. Jadi kita bercakap dengan pokok. Jadi memberikan kasih sayang sepenuhnya. Itulah rahsia untuk tanaman anda lebih subur. Okay. Okay, kita nak masuk bahagian 6 pula. Okay, ni dah satu jam setengah Okay. Okay, untuk okay, saya cepatkan sikit kot Okay, dari segi bahagian 6 ni, untuk dari segi kawalan penjagaan. Okay, tadi dah tanam, dah buat. Okay, sekarang ni kita nak cara macam mana nak jaga. Okay, macam mana kita nak jaga dan tip juga untuk newbie. So saya beranggapan mungkin ada yang di sini baru nak berjinak-jinak tanam pokok. Kan saya panggil newbie lah, bahasa-bahasa budak-budak muda sekarang ni kan, hipster ni kan, newbie kan. Okay, untuk yang baru nak berkecimpung di dalam penanaman. Okay, yang pastinya tadi kita dah buat tadi, kita kena jagalah kawalan penjagaan kita. Okay, pertama adalah kita pastikan larutan nutrien kita sentiasa mencukupi dan mengikut kadar keperluan pokok lah. Itu yang tadi saya kata, sama ada kesan dia daun tu kuning, layu ataupun terlalu hijau pekat, tua, ataupun apa yang akan jadi. Okay, untuk ni. Kemudian kawalan serangga perosak tanaman. Okay, macam ni. Okay, kalau saya biasa saya tanam sawi pakcoy kan. Selalu saya kena ni, ulat hijau ni. Selalu kena. Ulat ni nak buang dia, nak cara kawal dia adalah kita kena kutip sekor-sekor, kita bagi ikan makan. Macam saya ada beli ikan juga. So saya kutip sekor-sekor, kemudian saya bagi ikan makan. Memang kita kena tengok belik betul-betul kat belakang daun sebab warna dia memang sama dengan daun ataupun batang sayur kita. Warna dia memang akan sama. Kadang-kadang dia boleh kata orang kadang-kadang dia tak perasan tau sebab memang dia sama kan color. Okay. Kita cara dia memang kalau nampak ada kena gigit-gigit tu kat luar daun apa semua tu kan. Itu ulat lah tu. Jadi kena buang, ambil kutip lah sekor-sekor untuk ni Okay, kalau kata kena macam aphid ke, koya atau lalat putih ataupun ulat pelombong. Ulat pelombong ni dia duduk kat atas daun, dia nampak macam ada laluan-laluan. Macam kata orang sekret macam tu lah. Okay, laluan.
Tu ulat perombong. Ulat dia boleh guna secara kawalan organik. Okay, kawalan organik ni kita boleh guna sama ada minyak neem, cuka kayu ataupun secara kita buat secara sendiri menggunakan cili, bawang putih, lepas tu letak sedikit sabun, cecair sabun ataupun cecair minyak kan. Kemudian kita dilute, campur lagi air, kita dilute, kita spray pada pokok. Okey, kalau kata nak kawalan organik secara spesifik ni, ni nanti ada khusus khas yang lain ataupun sebenarnya kita pernah kongsikan pada sebenarnya tahun lepas. Mungkin anda boleh check dekat FB UCTC.UPM. YouTube ni. Dekat YouTube pun ada. YouTube pun ada. Boleh tengok kawalan organik kita pernah sharekan sebelum ni. Okey. Saya pun pernah share cerita pasal cara tanam kobis juga sebelum ni. Dah banyak topik yang UCTC.UPM dah share. Jangan lupa like. Boleh check. Okay, betul. Jangan lupa like, follow and share. Like, follow, share UCTC, UPM, Senet, UPM. Okay. Nanti saya promo. Okay. Selain daripada tu, bila kita buat hidroponik, yelah sebab kita buat bertakung air, confirm ada nyamuk. Okay. Nyamuk ni pun boleh juga hidup di dalam air baja. Okay. Tapi setakat sekarang ni saya buat, kalau kadar pencairan kita tu rendah, maksudnya pada peringkat masih anak, nyamuk memang boleh duduk kat jentik-jentik Nyamuk memang tak boleh kan, jentik-jentik boleh duduk di dalam takungan air tu sebab kadar pencairan rendah. Tetapi bila pencairan kadar kata tu tinggi, maksudnya pokok dah besar, saya lihat jentik-jentik pun tak nampak, tak nampak di situ. Tapi apa cara kawalan yang kita boleh lakukan kalau kata sekiranya ada nyamuk ataupun jentik-jentik? Pertama sekali kita kena pastikan kita punya net tu memang betul-betul masuk dan span yang kita gunakan atau media kita gunakan tu dia boleh tutup pada ruang-ruang yang kata orang kosong, lubang-lubang pada pot tu boleh tutup. So dia tak ada peluang nak masuk. Okay, pertama. Yang kedua, tukar larutan nutrien tu setiap minggu. Okay, tapi larutan nutrien tu jangan buang. Anda boleh letak siram pada tanaman lain, pokok tanaman lain. Okay, jangan buang. Boleh tukar lah kalau rajin. Kalau tak nak tukar, boleh juga guna screen netting ataupun kita carilah kain-kain netting kan. Kita letak kat dalam takungan. Okay, screen netting ni saya tak nak tunjuk kat sini. Anda juga boleh tengok kat YouTube. Cuba cari screen netting for hydroponic. So ada tunjuk macam mana nak letak screen netting ni untuk kawal jentik-jentik. Okay, satu lagi letak abit ni. Okay, letak abit ni, ubat jentik-jentik. Okay, nak letak ni, okay, jangan letak banyak. Okay, letak sikit. Okay, ada orang kata tak boleh letak dalam tempat hydroponic sebab dia chemical kan untuk ni. Tapi bagi saya tak ada masalah sebenarnya nak letak. Ni pandangan saya letak pada kuantiti yang sikit je, janganlah letak sampai satu paket sebab takung kita tu kecil. Kalau anda letak satu paket memanglah chemical banyak. Okay, hanya letak sikit beberapa gram saja cukup, sekadar 1 hingga 2 gram pun dah cukup ataupun atau satu sudu kecil pun dah cukup. Okay, tengok saiz bekas kita. Okay, untuk ni. So sekurang-kurangnya dia dapat bantu lah, bantu untuk ni. Okay. Okay, ni saya nak juga tunjuk tip untuk yang baru, yang baru nak tanam. Okay, biasa orang yang baru nak tanam ni dia tengah excited. Okay, lepas dengar cerita Puan Mahani punya talk, aku nak pergi cari lah barang, ikut nak beli barang ataupun nak cari, nak guna. Dia dah excited kan, double excited tu kat orang dah jadi, bukan double lagi, triple kan, triple excited. Okay, saya nak tunjuk. Bila dah terlalu excited ni, dia ada kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh newbie. Mereka ni. Okay, pertama sekali, excited nak tanam macam-macam pokok ataupun dia tanam dulu segala macam biji benih dia nampak dekat pasar raya ke apa semua dia nak tanam. Untuk ni. Kan? Dia kadang-kadang orang yang dia kata dia gila nak menanam ni, pantang nampak biji benih dia akan beli. Lama-lama biji benih tu lagi banyak daripada pokok yang dia tanam. Lepas tu dia simpan, dia nak pakai pun tak pakai lagi, tahun depan baru dia pakai sampai dah expired. Saya pun selalu macam tu. Sampai biji benih saya kadang-kadang dah expired sebabnya asal jumpa je saya beli. Padahal kat rumah dah ada dah biji benih tu. Okey. Jadi jangan tanam yang susah-susah. Tanam dulu yang mudah. Yang mudah tanam, contoh tanam dulu sawi, kangkung,
Pak Choi bayam. Ini saya showkan. Okay, jangan tanam yang susah-susah, tanam dulu yang kita senang. Senang nak bercambah, senang hidup, senang nak dapat hasil dan cepat. Ni kadang-kadang tunggu sampai 4 bulan tak tumbuh-tumbuh, tak naik, kita dah rasa down sebab pokok kita tak naik. Sebab tomato cili ni dia lama, dia lambat sikit untuk ni. Okay, Pak Choi kangkung ni dia sekejap je, sebulan dia dah boleh harvest, dah boleh tuai, dah boleh makan. Tomato cili sebulan dia baru nak besar, belum keluar bunga pun kadang-kadang kan. Okay, so nanti tu akan menyebabkan kita rasa down nanti. So tanam yang mudah. Kedua, okay, kalau kata sembahyang benih tu tadi, jangan lupa siram. Sebab kita memang dah letak bekas sakung kita tu, letak air kan, letak air. Tetapi kadang-kadang air tu dah tersejat sebab panas kan, sejat. Jadinya dekat tempat sembahyang benih tu kena pastikan ada air. Okay, at least pun kita tengoklah pagi petang 10 minit je pun. Okay, 10 minit tengok je bekas ni untuk sembahyang dulu, sembahyang benih. Kalau kita dah ada pot takung tu, dah ada takung kan, tak perlulah siram sebab dia dah ada air bawah. Tapi untuk sembahyang benih awal-awal tu, supaya benih kita tak kering. Kadang-kadang dia terlupa nak jengah, saya tengok benih dah kering. Satu lagi, benih sembahyang tu dia terlalu redup sangat, menyebabkan tak kena cahaya matahari. Dia boleh menyebabkan biji benih kita tu jadi macam toge. Okay, kurus, toge. Bila kurus toge, dia dah tak cantik. Dan kalau kata kita nak perbetulkan dia pun dah lambat dan susah lah nak ni. Jadi dia tu kena tanam baru lah. Kena semai baru untuk ni. Jadi walaupun saya kata letak dekat tempat redup, tetapi sekurang-kurangnya dia kena cahaya matahari supaya kita punya biji benih sembahyang tu cantik. Okay, naik seragam untuk ni. Jangan jadi sampai jadi toge. Okey, kemudian dia nak cuba semua sistem hidroponik. Tadi saya dah tunjuk 8 sistem hidroponik kan. Semua sistem dia nak pakai kan. Ataupun sistem yang susah-susah tu nak pakai, NFT ke DFT ke apa semua, menyebabkan dia rasa alamak down lah, tak ada ni, tak boleh nak buat, air tak naik lah, tak kena pada akar lah. Tak berjalan dengan efisien lah kan. Tu dah menyebabkan dah. Jadi jangan buat guna yang susah-susah. Pakai sistem takung je dulu. Macam tadi yang saya ajar, sistem takung yang pertama. Okey, cari je bekas, apa-apa bekas, letak je air baja dalam tu. Okey, tu paling mudah. Okey. Jangan guna kita dah terror tu dah dapat lebih rentak, baru kita guna sistem yang lebih canggih. Kemudian kesalahan yang lain adalah terlalu banyak menyemai biji benih. Excited, dia excited kan. Okay, dia semai ni tak ingat dunia. Satu paket biji benih tu lebih kurang RM3, RM3.5 harga dia. Memang banyak sawi, okay, sawi, kailan, biji benih halus-halus. Lepas satu paket tu banyak. Ambil satu paket tu dia letak semua pula dekat dalam tempat kita punya media sembahyang. Sekali naik, penuh, semua naik. Tambah macam orang nak buka ladang jadinya. Okey, jangan. Letak, ambil satu sudu ataupun kita letak kan, kita guna tangan. Jangan semai banyak-banyak. Cukup agak-agak, katalah kita nak buat satu takung tu lebih kurang ada dalam 12 pot. Okey, 12 pot, katalah satu lubang tu kita letak 2 ataupun 3 kan. 2 atau 3 biji benih. Kita anjatlah jadi 15 ke kan, supaya takutlah nanti ada biji benih tak macam tambah kan. So kita adalah backup kan, ada backup kat situ. Jadi 15. Kita nak buat 12 tapi kita buatlah 15 ke kan. Jadi dia boleh backup kat situ. Jadi janganlah terlalu sampai banyak sebab sayang membazir bila banyak. Boleh. Biar dia tengok. Benda tu yang terjerit-jerit tu yang boleh. Okay. Alright. Kemudian bila kita newbie ni, of course tak ada jadual penanaman. Kadang-kadang kita nak tanam, contoh kita tanam kangkung ni lebih kurang dalam 20 hingga 25 hari dah boleh tuai. Okay, kadang-kadang tak sampai sebulan. Kalau dia cukup segala-gala je lah, cukup cahaya pun semua kan. Okay. Jadi kalau kata lagi 2 minggu kita nak tuai hasil, kita sepatutnya kita dah tanam baru lah. Adalah backup dia, maksudnya supaya setiap hari kita boleh tanam untuk kita punya sayur kat rumah. Okay, jangan pula lepas sebulan, lepas tu baru nak semai balik. Jadi kita akan terputus lah hasil kita tu. Okay, mungkin kita boleh start 2 takung, 1 takung tanam kangkung, 1 takung lagi kita tanam sawi. Okay, ataupun boleh kalau kita nak letak 1 takung tu ada kangkung, ada sawi. 2 jenis sayur, boleh, tak ada masalah untuk ni. Jadi kita dapat pelbagai sayur kita dalam 1 bekas takung tu. Okey, ni yang paling kata orang perlu dielakkan untuk newbie.
Dia nak try, nak buat nutrisi hidroponik sendiri. Jangan, okay? Jangan buat, okay? Beli dulu yang dah siap, yang dah ni, okay? Sebabnya untuk nak buat nutrisi hidroponik sendiri ni, dia bukan satu kos yang kata orang kos yang rendah, bukan yang murah, dia mahal. Sebenarnya baja-baja tu mahal dan penggunaannya sikit je. Kita terpaksa beli sampai satu bekas katalah ferrum lain, zinc lain, magnesium lain. Kan yang mikro-mikro ni dia mahal. Satu bekas tu kadang-kadang beratus. Tapi kita nak pakai sikit je. Jadi kat situ nak buat baja je dah berapa ribu nak keluar. Tak payah. Okay, kita beli je yang dah siap dilute tu. Apa yang kita hanya tinggal dilute saja. Untuk okay, yang tadi harga berapa? RM4.60. Tu ada sale. Kalau tak harga dia RM5. Kan? Untuk ni okey, tu tadi tip kawalan perjagaan. Okey, saya habiskan dulu sebelum kita buka soalan yang lain nanti. Okey. Untuk bahagian 7 ni adalah dari segi penuaian dan juga idea perniagaan. Okey, kita dah tanam kan. Penuaian ni adalah suatu masa yang kata orang dinanti-nantikan dan sangat-sangat seronok Kalau kita komplain rasa macam senyum je tengok pokok kita dah mengeluarkan dah boleh tuai. Kan muka tu ada senyum. Okay. So bila tempoh penuaian ni, okay, kalau sayur daun tadi seminggu, sebulan kan 4 minggu. Kalau kata buah-buah tu lambat dah. Okay, tapi dia boleh tahan lama. Okay, 7-8 bulan dia masih boleh harvest lagi. Okay, dia tahan lama untuk yang buah ni semua. Okay, untuk penuaian macam ni yang saya buat, ni dulu saya buat pada bulan November. Ni pada usia 3 hari pindah. Okay, kemudian dalam tempoh seminggu dah besar macam ni. Kan? Kemudian ni lebih kurang dah 25 hari 3 minggu dah besar ni. Dia dah terlalu padat ni. Dan dah boleh ni lah hasil. Okey, bila kita nak tuai, okey dia ada cara juga nak tuai. Kita potong atas ni, jangan kita tarik keluar. Sebab kalau kita tarik keluar, takut akar tu sangkut di bawah. Kita nak pakai pot tu berulang kali tau. Jadinya nanti takut pot tu patah pula. Kan? Jadi kita potong bahagian atas ataupun kita potong bahagian akar bawah. Dan kita baru tarik dia keluar. Okey, sebab kita nak guna pot tu ulang kali nanti kadang dah rosak kena beli baru pula untuk ni. Dah tambah kos lain kat situ. Okey. Jadi tadi kita dah tuai hasil, kita dah dapat hasil, dah siap, dah boleh masak lah, dah boleh ni kan. Dah lebih tu kita boleh jual ataupun kita boleh sedekah kat jiran-jiran kita. Okey, lepas tu kita nak tanam baru kan. Kita nak tanam baru, sebelum kita tanam baru tu, apa yang perlu kita buat adalah kita kena cuci dulu bekas takung tu dengan bersih. Okey, kita cuci dulu. Kalau kita guna takung yang macam tadi warna merah saya tunjukkan, kita boleh basuh macam biasa je lah. Cuci biasa. Tapi kalau kita guna bekas macam ni, kan yang macam warna hijau ni, kita nak cuci kan susah kan, ada lumut ke apa dalam tu. Kita boleh guna Clorox, kita guna Clorox, masukkan, letakkan air, kita goncang-goncang sikit, kemudian kita biarkan dulu sehari ke apa, kemudian kita bilas tu, nak bilas tu kena bilas bersih, biarkan 3-4 hari. Kita buat ulang kali lah. Hari pertama bilas, buang, lepas tu rendam lagi, esoknya buang. Okay, buat 3-4 hari. Okay, supaya betul-betul bersih dalam tu untuk ni. Okay, supaya dan juga kita nak elakkan mungkin ada bakteria-bakteria lain ataupun bakteria yang menyebabkan bawaan penyakit di dalam air juga kita boleh ni. Okay, yang pastinya nak guna bekas ni balik sampailah ada bau klorok tu hilang lah. Dah hilang baru boleh kita buang. Okay, sebelum kita letak dengan larutan baru. Kalau kita guna bekas biasa tu, kita tak payah guna klorok kita just cuci bersih, guna berus je. Buang lumut-lumut yang ada, kotoran situ dah cukup, dah memadai, tak perlu guna klorok. Okey, ni klorok kalau bekas ni. Okey, jangan pula bekas yang tu anda guna klorok untuk ni. Okey. So, ni musim-musim pandemik ni sekarang ni kan banyak kita menyebabkan ekonomi kita down. Even ekonomi keluarga pun kurang kan. Kata orang ada yang dulu ada OT, tak ada OT. Lepas tu ada kerja, tengah kena buang ataupun kena kerja pun gila-gila seminggu sekali dan sebagainya dan macam-macam lah keadaan berlaku. Yang graduan pun kata orang nak cari kerja susah kan. Okay, ini saya nak bagi tips, idea niaga untuk anda yang boleh buat di rumah. Okay, pertama sekali mungkin anda boleh buat jual anak benih. Okay, semai ataupun pindahkan ke dalam polybag ataupun jual anak-anak benih tu kan. Kepada jiran-jiran ataupun kawan-kawan berdekatan. Okay. Kalau kata yang ni saya buat polybag tanah lah yang ni. Boleh jual dalam RM3, RM5 satu pokok. Tengoklah saiz anak pokok berkenaan.
Okay, kalau kecil tu RM1 kan. Kalau macam ni biasa dalam RM3. Okay, ni idea anda boleh ni. Semalam jiran saya baru beli. Saya memang sentiasa ada anak benih sayur-sayur dalam tray. Okay, semalam tiba-tiba dia datang nak benih kobis. Ada tak? Kebetulan memang saya ada benih kobis. So saya jual dia satu tray. So dia ambil dah satu tray. Satu tray tu saya jual RM10. Sebab anak lebih kurang ada dalam 2 helai daun macam tu. Okay. Okay, tu idea. Ni idea yang saya boleh bagi kepada anda. Okey, katalah anda ni ada ilmu lebih sikit berkaitan dengan alat-alat pertanian, baja, okey. Set takung, so anda boleh jual. Boleh jual baja, boleh jual alat pertanian baja set takung ni. Okey, tapi ni kena ada product knowledge. Jangan pula jual tanpa product knowledge. Nanti orang tanya, anda pun tak boleh jawab. So kena ada product knowledge kat situ. Okey. Okey, kalau kata anda seorang yang kreatif, anda terlalu kreatif, okey, suka buat gubahan-gubahan. Okey, ni dulu pokok viral, PKP awal dulu, PKP 1. Harga pokok viral ni sampai RM200. Saya cukup marah betul. Orang sanggup beli mahal RM200. Kenapa nak beli mahal? Pokok ni macam sepah. Sekarang ni dah tak viral dah yang ni, yang viral keladi. Kan, pokok keladi pula viral untuk ni. Okey. Memanglah untung pada penjual, tapi kita kena tengok jugalah kita punya kos kan, kita punya kewangan kita. Okey. Okay, kalau kita seorang kreatif, kita boleh gubah. Okay, ni terrarium, kata konsep terrarium terbuka. Okay, saya juga mengajar untuk buat terrarium, tapi saya belum ada lagi kursus online untuk buat terrarium ni. Okay, kita boleh buat sebagai hadiah kepada orang, kepada rakan-rakan, kan, kepada barisan frontliner pun boleh kita nak buat hadiah. Satu pot macam ni cactus RM1 sebagai tanda sokongan pun boleh untuk ni. Okay, okay, kemudian kita ada hasil yang lebih. Ni semua sayur-sayur kat rumah saya ni. Dululah masa bulan dalam bulan November, Disember memang banyak. Sekarang ni saya tengah tanam baru lagi. Tanam baru balik. Pusingan yang berikutnya. Kita ada nak makan, kita tak mampu, tak larat nak makan sayur ni semua. Banyak sangat. Kita pakai benda apa sikit je. Jadi ada lebih banyak ni kita jual ataupun kita sedekah. Tapi untuk saya setakat ni saya tak pernah jual lagi lah. Saya sedekah je. Lebih hasil saya, lebih hasil kebun saya kepada jiran-jiran. Okay. So saya berkata pertanian tu bukan perniagaan. So pertanian tu adalah perniagaan. Okey. Tadi tanya kat mana nak cari, nak dapatkan bekas. Okey. Dia ada beberapa saya cerita dulu satu. Kalau kata anda ada bajet yang lebih, bajet yang lebih, anda mungkin boleh cari struktur tanaman macam ni lah yang ada di pasaran. Tapi ni mahal lah sikit. Macam tadi saya ajar, saya kongsikan set takung yang murah, tak sampai RM20. Macam ni RM149. So apa pun terpulang pada poket anda sendiri. Kalau anda rasa mampu nak beli yang ni, okey, anda boleh beli set yang ni. Memang smart lah, cantik kan, tersusun, kemas apa semua kan. Okay, anda boleh contact di nombor ni, Amir, Cik Amir yang tertera. Cuma dia kata pada masa ni PKP ni macam lambat sikit lah nak siap benda-benda ni. Ada kekangan sikit. Okey, apa-apa boleh berhubung dengan beliau lah kalau nak yang ni kan. Okey. Kalau tak boleh juga cari-cari dekat tempat-tempat lain pun ada juga jual. Kalau tak buat sendiri pun boleh. Buat sendiri lagi jimat. Okey. Set takung yang saya tunjukkan tadi pun RM20 saja. Okey, bekas baru RM2.10 dekat Eco. Tapi hasilnya tetap sama, boleh dapat juga, tak ada masalah. Okey, yang kedua tadi nak beli baja kat mana ataupun media-media Rockwool, Perlite ke, dekat mall ke tadi kat mana, dekat Shopee ada. Ataupun anda boleh klik ni ataupun kedai-kedai lain pun ada jual. Okey, tak ada masalah untuk baja larutan ada, baja yang butiran pun ada. Okey, yang butiran ni maksudnya anda kena dilute dulu, pekat, lepas baru jadi. Kena dilute 2 kali lah. Okay, dilute ni bagi pekat jadi macam ni, lepas baru cairkan, campur air baru kita boleh guna. Okay, harga dia tak juga mahal. Okay, ianya bergantung kepada nilai kandungan baja yang dipasarkan, yang diletakkan oleh pengeluar tau. Dia kadang-kadang mahal sebabnya dia lebih pekat. Okay, lebih pekat kadang dia lebih mahal. Kadang-kadang kandungan baja dia ada letak sikit lah something yang booster lah apa kan. Okay, untuk ni. Okay, kalau kata baja butiran, katalah bentuk paket ni, dia range dia harga pun lebih kurang dalam RM28-30. Lebih kurang macam tu lah. Kalau ada offer pun RM25 untuk ni. Okay, tengok juga dia punya kandungan dia berapa kilo. Okay, berapa kilo untuk ni. So, boleh contact. Okay, ni saya juga senaraikan ada Shopee lah yang saya boleh showkan dan saya
Sebab kadang-kadang kita takut scammer kan, kalau kita beli, kita dah order, beli barang, lepas tu tak sampai. Banyak juga kes berlaku sebab kadang-kadang kita nak beli barang, kita kena check dulu betul ke tak, orang ni penjual ke tak, apa semua kan. Jadi ni antara beberapa kedai-kedai Shopee yang kita boleh, yang saya showkan lah. Berkat rezeki, kasih laman baginda, baju senyum, ni tu boleh terus kontak ni baju ni, baju butiran. Dan juga kalau anda berada di kawasan Kampung Bakar Baginda, Bangi, Serdang, jarak sebab kita tak boleh keluar lebih kurang 10 km kan, atas negeri tak boleh. Kawasan dekat tu, anda boleh pergi kat laman Baginda Nursery ni. Okay, dia dekat dengan dekat Ilim, okay, dekat Ilim, Kampung Bakar Baginda. Lepas tu kalau anda tak tahu boleh tengok kat Google. Apa tu? Dekat Google type Kampung Bakar Baginda. Okay, kat Google type Kampung Baginda ada di situ. Kemudian ataupun dekat Serdang pun ada di Shira Enterprise. Okay, kat di Shira Enterprise pun ada. Di Shira Enterprise dekat area Serdang dia juga ada, di Shopee juga dia ada. Okay, so anda boleh pilih. Dan kalau kata anda nak tempat yang kata nak pergi, nak telek, nak check barang apa semua, kedai Eco. Eco ni banyak macam-macam. Semua tempat ada Eco. Murah pun murah untuk ni. Eco pun boleh. So ni yang saya boleh showkan lah untuk ni. Okay. Yang ni saya nak tunjuk juga apa yang saya dah buat. Ni kawasan belakang rumah saya. Saya ni bukan di tanah luas. Sekakang kera je, sikit. Ni masa tempoh dalam bulan Oktober sampai Disember di mana saya tanam Jepun, Jepun pula, kemarau Jepun. tanam timun Jepun, petola. Yang ni belakang ada bende, tomato, semua ni dah berhasil dan memang dah habis lah. Dah habis dah dia punya musim penanaman. So sekarang ni saya tengah tanam baru untuk ni. Memang seronok. Kita tak dapat maha. Biasa maha kan kita nampak pokok berjuntai-juntai kan. So kali ni kan saya kata aku nak create mini maha di kawasan rumah. So saya buat. So saya dapat hasilnya. Seronok untuk ni. Okay, ni tanaman saya lain. Bila saya harvest ni, hari tu saya dapat sampai 1 bakul. 1 bakul ni masa tu boleh datang negeri saya balik kampung bagi adik-beradik, makcik-makcik saya pun semua. Bukan kata kat kampung je tanam sayur kan, kat bandar pun dia tanam sayur, kampung pun tak tanam sayur. Okay, betul ni. Ni kobis, fresh, sedap dia manis lagi untuk ni. Okay, sebab bila kita buat, kita akan create satu kata orang aura positif pada jiran-jiran kita tau. So jiran-jiran saya pun dah terikut-ikut juga menanam. Jadi mereka mendapat nasihat secara percuma. Dia dah untung sampai dapat jiran saya ni. Saya tak langsung dapat khidmat nasihat. Okay. Okay, ni jiran saya yang lain juga. Okay, untuk buat ni. Okay, jadi apa-apa juga jenis tanaman, kalau kita tanam, saya memang ada orang kata konsep hidroponik ni tanam tinggal tuai, tetapi saya elok-elok ni janganlah sampai tinggalkan dia. Okey, kita kena jengah-jengah dengan dia sebab pokok ni dia berzikir, dia berzikir setiap hari. So hukum dia makro ya, kalau kata kita abaikan tanaman kita sehingga menyebabkan mati dan rosak. Okey, kalau kata kita dah tengok tapi dia mati, tu tak adalah jatuh hukum kan. Tapi ni bangsa dia tinggalkan lepas tu tak tengok-tengok, dia harap at the end dia boleh dapat hasil. Hukum makro untuk ni So kita sebabnya kita perlu berbuat baik lah. Walaupun pokok tu tak boleh bercakap, kita tak boleh dengar apa yang dia cakap kan, tapi sebenarnya dia benda bernyawa. Okay, so kita kena jaga dengan elok. Jadi conclusion saya, hidroponik ni okay, dia ada satu alternatif keadaan penanaman yang sangat sesuai, terutamanya kita duduk di kawasan bandar ni, terutamanya mereka yang tinggal kalau kata tak ada tanah, ruang yang sempit, rumah pangsa bertingkat-tingkat. Lepas tu kalau kita ada tanah tetapi tanah kadang berbatu-batu kan, tak subur, berpasir apa semua, so kita sesuai guna konsep hidroponik ni. Jadi saya rasa bukan lagi alasan untuk kita tidak bercucuk tanam. So saya harap lepas ni satu rumah satu takung, hashtag kita satu rumah satu takung. Okay, jadi saya harap dengan perkongsian saya pada hari ini akan dapat memberi manfaat kepada semua. Kalau saya ada salah dan silap dalam perkongsian, saya mohon maaf. Mungkin ada lagi teknik-teknik yang lebih baik daripada apa yang saya tunjukkan ni, boleh guna, tak ada masalah. Ni sekadar basic. Dan kalau anda nak sharekan lagi ilmu-ilmu pada rakan lain, saya halalkan, saya minta juga diwawarkan. Tetapi slide saya ni nanti jangan pula dijual. Saya tak nak pula ianya dijual sebab kadang-kadang ada orang mengambil kesempatan, dia dapat free ni, okey dia rasa boleh buat duit, dia jual. Saya tak halalkan kalau dia jual. Okey. Tetapi kalau anda beri, kongsikan kepada orang lain tanpa dijual, saya
saya halalkan dia. Saya doakan semoga anda juga mendapat berkah dan saya juga menjadikan dapat saham akhirat untuk saya. So kita kena berkongsi ilmu yang kita ada kepada semua. Jadi saya ucapkan selamat bercocok tanam dan semoga ianya berhasil. Jadi sebelum tu saya nak anda semua sama-sama follow, like, share Facebook Uni Putra Malaysia, TNC Gym UPM. Okay, Sernet, uctc.upm, dan ni saya punya Facebook, Kebun Dapur Sekakang Kera Cik Kasturi. Ini adalah saya punya page di mana saya ada juga kongsi-kongsi tips-tips tanaman berkaitan dengan pertanian di Kebun Dapur Sekakang Kera Cik Kasturi. So boleh add untuk di sini. Kalau misalnya ada apa-apa pertanyaan, anda juga boleh emailkan di uctcall@upm.edu.my. Mungkin boleh letak untuk nama saya lah, Mahani, untuk saya lihat. Okay. Kalau kat Facebook UCTC PM pun boleh juga PM di situ. Okey, jadi saya ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada penganjur kerana menjemput saya dan terima kasih kepada tuan-puan kerana sudi mendengar sesi perkongsian saya pada hari ini. Janjinya 1 jam. Jadi ini dah hampir 2 jam. Saya mohon maaf sekali lagi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih Puan Mani ya. So kalau boleh kita minta semua orang buka apa nama kamera untuk kita bergambar. Kalau boleh buka supaya kita boleh bergambar beramai-ramai semua orang. So Zaidi, tolong ambil gambar Zaidi. Okey, kita ada berapa list ni kita ambil gambar Okey Zaidi, dah Zaidi? Okey Zaidi? Dah? Okey. Alright. Ambil gambar Okey. Satu, okey kita pergi ke daripada pusat kedua sebenarnya, Lady. Okey. Right, ketiga. Okey, keempat. Ramai kawan-kawan kita daripada UPM dan juga luar Wow, luar daripada mana? Boleh letak kat chat kot. Daripada negeri mana nak tengok juga. Daripada mungkin ada Sabah Sarawak. Ramai kat UPMKB ke? Oh, UPMKB. Apa khabar rakan-rakan kita UPMKB? UPMKB banyak tanah kosong. Boleh buat tu. Alright, so thank you very much. Kalau siapa dah buat kan, nanti boleh tunjuk gambar, lepas tu boleh share dekat Facebook masing-masing, #UCTCUPM, #Sernet, #UPM dan juga jangan lupa #1 takung 1 rumah. Okay, so kita boleh tengok hasil-hasil yang anda dah buat tu. So jadi perkongsian kita ni nampak berjaya lah kalau dah buat tu. Okay? Okay, terima kasih. Boleh insyaAllah. Satu lagi tambahan ni nanti, because this program ni kita sebenarnya adalah kita nak tengok kepada impact kepada masyarakat, masyarakat tempat lah. Jadi kalau kata daripada mereka daripada KRT di Sepang dan sebagainya, kalau katakan saya dah juga share email, boleh kontak kita nanti kalau dah habis PKP, kalau perlukan kami untuk melawat projek-projek yang dibuat di komuniti, nanti boleh maklumkanlah supaya nanti kami di Sernet dan juga UCTC boleh tolong, boleh datang tengok dan kita boleh bantu bersama menjayakanlah hasrat satu rumah satu takung yang tadi ya. Satu rumah satu takung ya. Okey. Terima kasih semua. Okey, yang tentang staff UPM, kehadiran nanti boleh register dekat kita punya link awal. Nanti pihak kita akan kumpulkan untuk you all punya kehadiran untuk latihan dan sebagainya. Okey, so terima kasih semua. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Terima kasih. Okey, terima kasih.